jadi pemudah cara pada malam ini. Okey, kepada Tuan Haji Muhammad Ismail, Ustaz Al-Hamid dan semua yang hadir pada malam inilah. Saya mungkin tidak kenal sangat. Cuba untuk menyemak nama, kalau ada yang kenal, mungkin tak kenal, mungkin orang baru semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua pihak yang telah menjayakan rancangan ini dan menjemput saya untuk memberi sedikit wacana ilmu tentang satu tajuk yang bagi saya sebenarnya sangat sangat pentinglah untuk kita fahami. Walaupun kita bukan ahli sejarah, walaupun dalam ini mungkin tak ada orang pun yang mengambil kursus sejarah, tapi kita kena ingat bidang ilmu tu ada kalanya kita harus tahu, kerana dia adalah satu yang penting untuk umat untuk kita sebagai satu bangsa, sebagai orang yang beragama Islam. Kalau kita tidak mengetahui, tak ada orang mengetahui, memang kita akan menghadapi kesesatan dan dalam konteks sejarah ini, disiplin sejarah ini sebenarnya sangat besar, dan saya ingat kita sebenarnya telah terlupa terhadap disiplin ini, sehingga pihak yang orang lain yang tahu tentang kepentingan disiplin ini, mereka menulis, mereka cuba menguasai, mereka cuba menjadi jurucakap pada sejarah ini. Dan banyak aspek yang telah tertinggal dari sudut kita sendiri, misalnya tentang sejarah kita, asal-usul kita, kedudukan kita, sebagainya, diceritakan oleh orang lain dalam konteks yang sangat negatif. Itu masalah. Dan perjuangan-perjuangan orang dahulu sebenarnya yang kebanyakannya digerakkan oleh kelompok agama telah bertukar rupa menjadi perjuangan-perjuangan bersifat nasionalis yang tidak ada kaitan dengan agama. Dan kadang-kadang dia angkat kelompok komunis dalam perjuangan. Komunis yang diangkat tu bukan komunis biasa-biasa. Sebenarnya penuh dengan agenda yang tersirat. Kenapa kelompok komunis diangkat sebagai pejuang kemerdekaan? Kerana di situ sebenarnya dia berkait dengan sejarah yang mereka yang terpinggir, mereka yang tidak ada sumbangan dalam sejarah dan memerlukan satu ruang untuk menunjukkan bahawa dia menyumbang dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Penting aspek ini. Baik, saya share sekejap. Sekejap saya share screen ya. Okey, boleh nampak Boleh. Okey. Baik, saya diberi satu tajuk untuk malam ini, bincangkan satu tajuk yang khas inilah tentang sejarah komunisme dan perjuangan kemerdekaan di tanah Melayu. Diberi tajuk Malaya, tapi saya ubah pada tanah Melayu. Istilah Malaya tu istilah British, jadi kita tukar pada tanah Melayu lah. Istilah Malaysia pun sebenarnya British, yang sebetulnya tanah Melayu. Macam juga kita sebut Pulau Pinang, orang dah sebut Penang, dia sepatutnya disebut sebagai Pulau Pinang, kerana itulah istilah betul dalam bahasa Melayu maupun dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa apa pun. Baik, tajuk ini satu tajuk besar lah. Sebenarnya akhir-akhir ini telah menjadi perhatian kerana ramai orang telah bercakap tentang isu kaitan komunisme dengan perjuangan kemerdekaan ni. So sebelum saya nak mulakan tajuk ini, saya nak jelaskan tentang sejarah itu sendiri. Kerana apa yang saya nak bincangkan ini mungkin sesuatu yang agak kritikal, satu yang agak ilmiah tapi kritikal, dan mungkin minta jauh lah daripada dia mengguris hati sesiapa pihak, kerana kepakaran saya ni adalah bidang sejarah politik. Kadang-kadang saya bercakap ni pelajar pun tak sanggup nak mendengar sampai boleh mereka keluar daripada kelas dan sebagainya. Kerana sejarah itu
ia adalah satu bidang disiplin yang sangat tajam. Dia sangat menghiris. Dia boleh menyakitkan hati kita, dia boleh menyebabkan kita rasa marah dan sebagainya. Tajam, dia seperti mata pisau. Tetapi itu bergantung pada bagaimana kita melihat disiplin ini. Kalau kita melihat dia dalam konteks yang positif, maka dia akan menjadi satu bidang yang positif. Tetapi kebanyakan orang melihatnya dari aspek yang negatif. Sejarah ini sebenarnya adalah sangat penting kerana dia memberi gambaran kepada kita tentang sejarah kisah silam kita. Tentang siapa kita, dari mana kita muncul, apa yang telah kita lalui cabaran-cabarannya. Dan sejarah juga mengajar kita tentang perbuatan yang baik dan buruk. Sejarah ini mengajar kita tentang perbuatan yang baik dan buruk. Kalau kita tidak belajar tentang sejarah, kita mungkin boleh mengulang balik keburukan-keburukan. Dan kita tidak dapat mengetahui tentang mana satu keputusan-keputusan kita yang silap, keputusan-keputusan kita yang betul. Bahkan sebenarnya dalam sejarah ni sebenarnya aspek yang negatif itu lebih banyak daripada aspek yang positif. Cuma pada hari ini kita banyak menutup aspek yang negatif itu, kita nak lihat dalam konteks yang positif saja. Itu yang berlaku dalam buku teks sekolah kita pada hari ini. Baik, sejarah membolehkan kita mengambil iktibar. Itu yang penting sekali sejarah ni. Dia suruh kita ambil iktibar. Kita belajar tentang sejarah ni, benda yang macam-macam ada. Benda yang negatif, yang sangat buruk. Peristiwa misalnya 13 Mei, sangat sensitif. Saya nak bincang dengan pelajar saya ada, kalau pelajar master saya sekarang ni, satu je Melayu, yang lain semua bukan Melayu. Berat bagi saya untuk membincangkan tentang aspek-aspek yang berkait dengan mereka secara negatif. Tapi saya bincang juga. Dan saya jelaskan kepada mereka, kalau anda tidak bersetuju dengan saya, anda boleh tidak bersetuju. Anda boleh memberikan hujahan, tapi mesti ada bukti. Kerana sejarah dia bergantung pada bukti. Bukti itulah sebenarnya sejarah. Bukti itulah yang akan menjadikan hujahan kita sebagai sesuatu yang boleh dipertahankan atau tidak. Jadi dalam konteks ini sebenarnya sejarah itu, kita mengambil iktibar dalam konteks yang positif maupun negatif. Bukan positif saja. Bukan kita nak cerita benda baik saja. Dalam sejarah ni sebenarnya cerita yang buruk-buruk, yang menyakitkan hati, yang jahat-jahat dan sebagainya, itu yang patut ditonjolkan. Sesuai dengan sifat dia, disiplin yang mahu mengajar kita, memberi iktibar pada kita tentang keputusan-keputusan yang tidak betul yang kita buat, supaya kita tidak mengulang. Tapi pada hari ini orang tidak suka kita bercakap tentang perkara yang negatif, walaupun itu yang sepatutnya kita terangkan. Contohnya tajuk malam ni lah, dia akan banyak elemen-elemen negatif. Jadi saya terlebih dahulu minta maaf lah kalau ia menggoris perasaan mana-mana pihak. Tetapi saya cakap dari sudut yang bersifat ilmiah, yang ada bukti yang telah saya hasilkan, tulis buku, artikel dan sebagainya, dan wacana sana sini. Ia adalah suatu perkara yang ilmiah yang memang dibincangkan oleh ahli sejarah. Tidak boleh elak dan kita tak boleh kata ia adalah suatu perkara yang tidak patut dibincangkan. Baik, sejarah ini, kalau kita mengkaji aspek yang negatif pun, dia sepatutnya menyatukan kita. Pelajar-pelajar saya ni, yang bukan Melayu, saya kata pada mereka bahawa ia menjadikan sejarah itu negatif, buruk, yang kita tidak dapat terima, sebenarnya kita lah yang menjadikannya macam tu. Kalau kita melihat dia sebagai satu peristiwa sejarah masa lampau yang telah berlaku, yang kita tidak boleh ubah pun. Dia hanya untuk kita kenal sebagai kita telah buat silap, kita telah melakukan keburukan sebagainya. Kita tidak mahu mengulang. Maka peristiwa-peristiwa yang kita kaji itu sebenarnya dia menjadikan kita lebih bersifat harmonis. Kita memahami bahawa ia bukan kita pada hari ini. Maka ia adalah satu perkara yang sepatutnya menyatukan kita. Elemen yang sensitif, contohnya lah. Dalam buku-buku sejarah ni, kalau anda baca buku orang putih tulis tentang sejarah Malaysia ni, dia menggunakan istilah imigran. Imigran dalam bahasa Melayu pendatang. Kita pada hari ini kalau guna istilah macam tu, orang marah. Sebenarnya tak ada masalah pun sebenarnya disebut sebagai imigran. Memang itu yang berlaku. Kita tidak boleh nafikan sejarah. Tapi itu bukan bermakna mereka yang ada pada hari ini. Mereka masa lampau dahulu. Kalau betul boleh kita dibuktikan orang Melayu itu sendiri pun sebagai imigran lah. Tak ada masalah. Dia bukannya sesuatu yang menyebabkan kita merasa rugi, kerugian pada hari ini. Tidak ada kaitan dengan aspek ini pun.
Jadi kalau kita melihat sejarah itu dari sudut yang positif macam itu, dia akan melahirkan elemen-elemen yang dapat mengharmonikan kita, menyedarkan kita tentang kekurangan-kekurangan setiap orang, dan dengan cara itu dia akan menyatukan kita, selagi kita berniat untuk melihat sejarah itu sebagai satu ilmu untuk mendapatkan iktibar, dan mencari kebenaran daripada sejarah tersebut. Okey. Baik, jadi itulah sejarah saya nak sampaikan. Selepas ini dia agak sensitif, agak bersifat politik sikit, kerana memang itulah tajuk ini pun sebenarnya tentang komunis ini. Dia satu tajuk yang sangat sensitif. Baik, apa objektif wacana saya pada malam ini? Wacana ini untuk menjelaskan pertama kekeliruan yang terbentuk dalam pemikiran sejarah hingga kini tentang perjuangan komunis. Ramai orang telah dikelirukan, ramai orang menulis, orang bercakap, daripada pelajar sampai ahli politik semua bercakap tentang perjuangan komunis dan mengaitkan dengan kemerdekaan. Jadi wacana ini nak jelaskan kekeliruan yang terbentuk itu, yang mengaitkan perjuangan komunis dengan kemerdekaan, khususnya melalui paparan yang terdapat dalam buku-buku sekolah kita dan juga bacaan-bacaan umum dalam tentang sejarah Malaysia ni. Buku teks sekolah ni agak bermasalah. Daripada sekolah rendah mungkin tak masalah sangat, tak ketara sangat. Sekolah menengah ni ada banyak masalah. Kerana kita sebenarnya buku-buku teks ini dia terhasil daripada zaman British lagi. British yang mulakan, dan apa ni, dalam konteks buku teks ini dia tidak bersifat anjal, dia jarang berubah. Sekala saja dia berubah. Daripada awal dahulu sebelum kita merdeka macam tu, lepas kita merdeka dia ubah sikit sampai ke hari inilah. Itu pun kalau diubah pun akan menimbulkan banyak masalah. Jadi saya nak terangkan fokus saya pada malam ini tentang kelemahan-kelemahan yang ada dalam buku teks ini. Dalam masa yang sama saya juga nak menjelaskan tentang kelahiran buku-buku baru, bacaan-bacaan sejarah yang melihat dari sudut yang bertentangan dengan buku teks tersebut. Baik, yang kedua nak menjelaskan bagaimana wujudnya usaha-usaha tertentu pada hari ini, mutakhir ini, untuk mengangkat peranan kelompok bukan Melayu secara tidak adil dalam sejarah kemerdekaan negara. Untuk pengetahuan tuan-puan semua, kelompok bukan Melayu ini dalam sejarah kemerdekaan dia tak ada sejarah dia. Dia tak ada perjuangan kemerdekaan. Langsung tak ada. Kalau kita katalah kemerdekaan dicapai oleh organisasi seperti Parti Perikatan misalnya, terkandung dalam itu MCA, MIC, UMNO. MIC, MCA bukan sejarah perjuangan kemerdekaan. Dia ditubuhkan bukan untuk berjuang kemerdekaan tanah Melayu. Dia adalah perjuangan yang bersifat kaum. Dia adalah berbeza pun dengan UMNO. Dia tuntutan dia sepanjang dia ditubuhkan hanya untuk kaum, tidak merdeka. Bahkan MIC dan MCA ni terutamanya adalah organisasi yang rapat dengan British, selesa dengan British. Jadi tidak ada satu ruang sejarah pun yang menunjukkan bahawa bukan Melayu ini terlibat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Itu yang sakitnya bagi mereka ni pada hari ini. Itu saya kata, kalau mereka boleh terima keadaan tersebut, dia tak ada masalah. Tapi mereka tak boleh terima kerana mereka ada sebab-sebab yang lain. Kenapa mereka rasa bahawa mereka perlu untuk dicatat dalam sejarah sebagai antara mereka yang menyumbang juga. Jadi itu yang timbul isu komunis ni. Tak ada pihak lain yang mereka boleh kaitkan dengan perjuangan kemerdekaan, mereka kaitkan dengan komunis. Tak boleh kait dengan komunis secara langsung, mereka kaitkan pula dengan kelompok kiri Melayu yang menyertai komunis. Dan itu dalam sejarah pada hari ini, bahkan di luar negara pun telah dianggap sebagai satu-satu pihak. Komunis ini dianggap sebagai satu-satunya pihak yang memperjuangkan kemerdekaan dan menentang British di tanah Melayu. Sekarang ini dah ditulis elemen macam ni di luar negara, sarjana-sarjana besar seperti Freddy Stockwell, dia kata pihak yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan UMNO, tetapi satu-satunya ialah komunis. Orang lain yang golongan kiri, golongan agama, semua dia rangkumkan sebagai perjuangan komunis. Itu maksud dia. Okey. Tapi kita akan jawablah malam ini. Okey, baik. Yang ketiga, untuk menjelaskan sejauh mana komunis itu atau atas nama rasminya Parti Komunis Malaya, dengan dalam bahasa Inggeris Malayan Communist Party, itu merupakan organisasi politik China, saya sebut CHINA, bukan CINA, China, negara China. Boleh dikaitkan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan di tanah Melayu. Bagaimana sebuah organisasi
negara China. Kenapa saya tak sebut politik China? Bukan, tapi saya sebut politik China. PKM ni sebenarnya diimport terus dari negara China dalam bentuk organisasi yang menjadi cabang Parti Komunis China. Komrak dia, ahli dia diimport terus dari sana. Dia bukan dari sini. Dia dah hantar khas dari sana untuk berkempen bagi mewujudkan satu cabang komunis di tanah Melayu. Cita-cita dia adalah untuk mewujudkan satu negara, sebuah negara yang menjadi pewaris bagi komunisme di sini, komunisme China di sini. Maknanya dia dengan lebih ringkas lagi sebenarnya dia nak mendirikan sebuah negara China di sini lah. Itu maksud dia PKM ni asal dia. Dia bukan nama PKM pun asal dia. Nama dia ialah Nanyang Provincial Communist Party, satu cabang daripada Parti Komunis China. Dia datang ke sini tahun 20-an lagi. Dalam buku dia cerita 30 baru PKM ni ditubuhkan. Itu tak betul sebenarnya. Dia kalau ditubuhkan 30-an itu dah menjelaskan seolah-olah PKM ni dihasilkan oleh masyarakat tempatan. Sebenarnya dia bukan macam tu. Dia bukan dilahirkan di sini. Dia dilahirkan di negara China dan dihantar ke sini untuk mewujudkan cabang komunis Parti Komunis China tersebut di sini. Dan oleh kerana tidak mendapat sambutan daripada masyarakat, bukan masyarakat Malaysia saja, masyarakat China pun tidak menyokong, maka dia telah menukar namanya pada Parti Komunis Malaya. Itu pun setelah dia dikritik oleh kepimpinan komunis yang lain. Contohnya Ho Chi Minh dari Vietnam, dia kata, kenapa Parti Komunis Nanyang ini bersifat kecinaan, bukan bersifat komunis. Dia bersifat nasionalis Cina. Dia memperjuangkan tentang masyarakat Cina. Dia bukan memperjuangkan tentang komunis sangat. Kepentingan Cina, perjuangan dia menentang Jepun, nasionalisme Cina menentang Jepun sebagainya, yang menyebabkan masyarakat tempatan tidak boleh masuk. Maka tujuan dia menukar nama pada Parti Komunis Malaya ni adalah untuk mengubah identiti dia supaya masyarakat di sini boleh menyertai parti tersebut. Dan kemudian dia meminta bantuan daripada ejen-ejen daripada Parti Komunis Indonesia yang Islamnya, yang Melayunya, untuk mendakwah supaya orang Melayu ini boleh menerima Parti Komunis. Kenapa penting bagi mereka orang Melayu ni? Kerana komunisme ni tanpa sokongan Melayu dia tidak akan bergerak ke mana-mana. Dia tidak akan menjadi kuat. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang ni. Orang Melayu tidak menyokong, maka komunisme itu bukanlah satu organisasi yang kuat. British saja kata dia kuat, dia sebenarnya bukan kuat. Saya akan tunjukkan. Baik. Isu-isu sejarah mutakhir tentang perjuangan kemerdekaan. Dalam konteks saya nak menjelaskan tentang bagaimana elemen komunis ini mula dikaitkan dengan kemerdekaan, saya perlu jelaskan kelemahan-kelemahan dalam tafsiran sejarah pada hari ini, khususnya berpunca daripada kawalan sejarah itu berdasarkan buku teks. Bagaimana pihak pemerintah cuba mengawal sejarah, memaksa orang supaya menerima sejarah yang ada dalam versi, dalam acuan parti pemerintah. Salah satunya melalui buku teks. Dan kesan daripada itu menyebabkan ramai orang menolak kerana sejarah buku teks ini tidak begitu betul. Sama ada dia bicara tentang komunis tak tepat, dia bicara tentang UMNO pun tak tepat. Jadi dalam konteks itulah menyebabkan kemudian masyarakat tertentu, khususnya bukan Melayu, mula mengkritik buku teks ini sebagai dakwah parti pemerintah. Baik, selepas merdeka 1957 hinggalah zaman reformasi ni, zaman di mana Anwar Ibrahim telah keluar daripada UMNO dan kemudian mewujudkan slogan reformasi ni. Umumnya sejarah kemerdekaan itu diterapkan dalam buku teks sebagai sejarah yang diperjuangkan oleh setengah kelompok politik yang umumnya mewarisi kuasa daripada British. Nama secara jelasnya UMNO lah. Sejarah yang ditonjolkan dalam bentuk perjuangan kemerdekaan diperjuangkan oleh UMNO. Itu maksud saya. Baik, perjuangan kemerdekaan itu dikaitkan dengan parti pemerintah. Pada masa dahulu dia ditanam, dia dipaksa pada masyarakat. Kalau ada ahli sejarah tulis selain daripada itu, maka mereka boleh diambil tindakan. Dan saya sebenarnya yang terakhir sekali lah terkena tindakan tersebut. Kerana saya menulis mengkritik. Ada aspek yang saya puji sebenarnya, tapi oleh kerana saya ada mengkritik juga, maka saya pun dikenakan tindakan juga. Dahulu tak boleh menyanggah bahawa parti yang memperjuangkan kemerdekaan daripada British ni UMNO. Mesti macam tu. Dan sejarah ini dia bersifat politik.
Dia bukan sejarah saja, dia bersifat politik kerana dikaitkan dengan parti yang mewarisi kuasa daripada British, iaitu UMNO. Baik, sejarah ini dikenali sebagai sejarah rasmi, official history, yang dianggap sebagai fakta yang muktamad, fakta yang mutlak, semua orang kena mengakui bahawa itulah yang sebetulnya. Lain daripada itu semua tidak betul. Dan sejarah yang dipaksakan ini disampaikan macam-macam cara, buku teks, arsip, muzium, media massa, utusan misalnya TV3 dan sebagainya. Bila setiap kali sambut merdeka, itulah yang mereka jelaskan bahawa kemerdekaan itu dipelopori oleh UMNO dan tokoh-tokoh elit kanan Melayu seperti Datuk On Jaafar dan Tunku Abdul Rahman. Selalunya bila cerita merdeka, itulah dua orang tokoh ni lah yang diangkat. Bila tanya pelajar, selain pada itu mereka tahu tak? Mereka tak tahu dah. Itu yang mereka tahu. Kerana buku teks kita memang cuba untuk mendakyahkan macam tu saja ilmunya tentang sejarah ni. Paparan dalam buku teks itu seolah-olahnya terlalu mudah. Seolah-olah kemerdekaan itu diberikan percuma oleh British. British beri. Tidak ada perjuangan ke arah itu, tidak ada tentangan terhadap British. British beri je percuma. Tahun 1957. Dia dicapai secara rundingan dan tidak ada pihak yang mencapai kemerdekaan itu menentang British secara kekerasan. Itu yang ditonjolkan dalam buku teks. Kenapa dia tonjolkan macam tu? Kerana sejarah UMNO memang dia tidak menentang British. Dia tidak pernah menuntut kemerdekaan pun. Minta maaf kerana memang itu sejarahnya. UMNO dalam konteks sejarah dia tidak pernah menuntut kemerdekaan. Bahkan Datuk On sendiri pun tak pernah menuntut kemerdekaan. Dia mengatakan kita nak merdeka, buat apa jarum pun kita tak erti nak buat. Kalau kita merdeka, negara ini jatuh tangan orang lain. Kita tak perjuangkan kemerdekaan. Apa yang diperjuangkan oleh Datuk On dan UMNO pada ketika itu ialah untuk kembalikan British sebagai pemerintah, sebagai pelindung mereka daripada ancaman orang asing. Itulah perjuangannya. Disebut sebagai perjuangan yang bersifat status quo. Status quo itulah yang mereka mahukan. Itu zaman sistem residen. Kembali semula pada sistem residen. Itulah perjuangan UMNO pada masa itu. Baik, kelompok lain selain UMNO itu, oleh kerana dikaitkan dengan UMNO, kemerdekaan itu hanya dengan UMNO, dan dalam usaha untuk menegaskan lagi, maka peranan kelompok lain itu telah dipinggirkan, dikesampingkan. Pelbagai pihak yang terlibat dalam sejarah menentang British, daripada elit Melayu sampailah golongan-golongan kiri, perjuangan-perjuangan awal yang sebagai kelompok agama dan sebagainya. Kebanyakan mereka ini dikomuniskan. Burhanuddin dikomuniskan, Mak Bustama dikomuniskan. Yang ini tak masuk dalam komunis, dikomuniskan. Kerana untuk dinegatifkan perjuangan mereka ni. Kemudian ada istilah-istilah seperti radikal. Mereka ni sebenarnya perjuangan mereka ni tak angkat senjata pun. Mereka berbincang tapi mereka disebut sebagai kelompok-kelompok radikal dan pelajar suka menggunakan istilah ini secara tidak bertempat. Radikal itu maksud dia radikal kerana melawan British. Lawan British jadi radikal. Istilah itu sekarang dah berubah jadi teroris. Siapa yang lawan British, radikal teroris. Maka Tok Janggut, Abdul Rahman Limbong, semua ni teroris, semua pemberontak, golongan subversif dan sebagainya. Itu peringkat awal buku teks sekolah. Dia baru berubah akhir-akhir, mutakhir ni berapa tahun kebelakangan ni. Sebelum itu zaman saya memang macam tu. Kalau baca Tok Janggut ni penjahat-penjahat. Haji Abdul Rahman Limbong ni jenis orang tak dengar kata. Burhanuddin ni kiri, berkepentingan, bersifat anti Melayu, lebih dibela oleh kelompok bukan Melayu, memperjuangkan ideologi yang bersifat radikal yang cenderung pada komunis. Begitu juga dengan orang lain. Itu tak masuk dari kelompok-kelompok yang betul-betul terlibat dalam komunis. Contohnya Samsiah Fakih, Abdullah Sidi dan sebagainya. Kalau tanya saya kelompok ni yang terlibat dalam komunis, regimen ke-10 ini, mereka ni komunis ke tidak? Kita kena tahu apa maksud komunis itu dari sudut mereka. Komunis itu sendiri ada banyak jenis. Ada komunis yang berkiblat kepada tanah besar Cina. Itu disebut sebagai the Chinese line. Ideologi the Chinese line. Mereka ni masa Singapura masuk Malaysia, mereka ni bersorak, melompat-lompat kerana apa? Kerana ramainya orang bukan Melayu menyertai Malaysia pada masa itu. Ini Chinese line. Kiblat dia negara China. Satu lagi ialah kelompok moderate line. Ini Cimping. Cimping ni dia moderate sebenarnya. Dia tidak sukai oleh komunis-komunis yang kecinaan. Dia lebih pada
elemen Malaya sikit Chimping ni. Dialah yang menubuhkan regimen ke-10 yang disertai oleh orang Melayu seperti Syamsul Fakih dan Abdullah Sidi ni. Abdullah Sidi dan Syamsul Fakih ni bila disertai regimen ke-10, dan kenapa dia masuk regimen ke-10? Tak masuk komunis betul-betul, tak masuk regimen yang lain, kena tubuh regimen untuk orang Melayu khas. Sebenarnya kalau kita nak memahami seseorang itu komunis atau tidak, kita kena lihat tahun 1948, masa darurat diisytiharkan. Sebelum darurat diisytiharkan, siapa yang masuk komunis pada masa itu? Contohnya Rashid Maidin, maka betul lah itulah komunis. Rashid Maidin dia masuk komunis sebelum 48. Syamsul Fakih masuk selepas 48. Kenapa selepas 48 ada sebahagian masuk komunis? Kerana kalau mereka tak menyertai komunis, tak masuk hutan, tak lari ke Indonesia, ada setengah lari ke Indonesia. Ramai lari ke Indonesia berbanding lari menyertai masuk hutan ni. Yang masuk hutan 300 orang je, tak ramai. Daripada 100,000 orang, golongan kiri itu, 300 saja yang masuk hutan menyertai regimen ke-10. Mereka ini kelompok-kelompok kalau ditangkap, mereka boleh dihukum gantung sampai mati. Dan British telah melaksanakan hukuman gantung itu banyak kali dah pada kelompok-kelompok nasionalis yang hardcore ni, yang kuat ni. Dakwa sebagai memiliki senjata dan sebagainya. Dan mereka ditangkap, mereka tidak akan didakwa. Kalau mereka didakwa, mereka akan dihukum secara keras. Yang ini menyebabkan kelompok ni lari masuk hutan dan tanpa pilihan mereka masuk PKM. Dalam bentuk regimen ke-10. Tapi sebelumnya mereka nasionalis. Mereka tak masuk regimen ke-10 ni. Kenapa mereka tak masuk? Kerana mereka bukan komunis. Mereka masuk sebagai satu pilihan sampai itu, dan dalam konteks regimen ke-10 ni apa yang mereka perjuangkan adalah sikap anti-British. Bukan ideologi komunis. Mereka masuk ada regimen ke-10, apa yang mereka perjuangkan adalah untuk kemerdekaan. Ideologinya yang kita kata komunis tak percaya Tuhan, komunis ini anti agama dan sebagainya. Mereka ni sebenarnya tidak setuju pun. Dan mereka ada masalah dengan kelompok-kelompok dalam tu. Sebab itu saya kata dalam ilmu ni dia memang, ilmu sejarah ni dia perlu dikaji dengan sedalam-dalamnya. Kena tahu subuh-subi ni, kena baca dan ketahui komunis itu apa jenisnya. Kerana macam-macam jenis. Soalan seperti Mak Indra misalnya, jenis dia ni kategori apa? Dia masuk komunis sebelum ke selepas? Itu yang penting kita kena tahu. Jadi kelompok lain selain UMNO itu dipinggirkan atau dikesampingkan sebagai pihak yang dalam sejarahnya menentang British. Dia menentang British. UMNO tak menentang British. UMNO menentang British apabila ada golongan kiri yang terlibat dalam UMNO. Bila golongan kiri terlibat tahun 46, masa nak tubuh UMNO tu bukan Datuk On saja yang tubuh UMNO. Dalam buku teks dia cerita Datuk On lah yang menggerakkan UMNO, menggerakkan orang Melayu lawan Malayan Union. Sebenarnya yang menggerakkan bukan Datuk On. Datuk On ni ditarik selepas itu. Yang menggerakkan golongan kiri, yang menubuhkan UMNO tu golongan kiri, bukan golongan kanan. Kita belajar sejarah ni dikuasai oleh kelompok kanan, sedaplah dia cerita tentang peranan golongan kanan. Kalau kita ni komunis, kita cerita tentang komunis. Dari segi fokus tu, sebenarnya kita kena ambil semua aspek untuk timbangkan mana satu betul. Yang menggerakkan penubuhan UMNO ni bukan Datuk On. Datuk On datang kemudian. Yang menggerakkannya adalah kelompok-kelompok kiri bersama kelompok kanan dalam cita-cita untuk merdeka masa tu. Di situlah UMNO peringkat awal dia ditubuhkan, memang cita-cita dia untuk merdeka. Selalu saya puji ni. UMNO orang kata persebaya British, sebab British tak mau merdeka, peringkat awal dahulu dia ditubuhkan memang cita-cita dia untuk merdeka. Tetapi kemudian British bekerjasama dengan kelompok kanan, menyingkirkan kelompok kiri dalam UMNO, keluarlah mereka, berjuang menentang UMNO sampai darurat itu diisytiharkan tahun 48. Kebanyakan mereka itu telah ditangkap. Kenapa mereka ditangkap? Kerana mereka menentang UMNO. Itu yang berlaku sebenarnya. Dan dianggap oleh British dalam semua perisikan-perisikan British, dia kata kalau UMNO tak diselamatkan, maka itu akan menyebabkan British mungkin kehilangan tanah Melayu, mungkin kemerdekaan tak tercapai. Darurat itu yang kita kaitkan dengan komunis. Sebenarnya satu projek British untuk menangkap golongan nasionalis, untuk menghapuskan golongan nasionalis, bukan komunis. Bukan komunis. Kita belajar dalam buku teks ni tak betul sangat. Darurat itu untuk nasionalis, bukan untuk komunis, untuk kelompok agama. Kena ingat bahawa masa darurat diisytiharkan pada Jun 1948 itu, PKM tak diharamkan pun. Tak diharamkan PKM. Chimping ada tengah bandar masa itu, masa darurat diisytiharkan. Dia pun tak tahu darurat itu akan diisytiharkan kerana dia baik dengan British.
Tetapi yang ditangkap masa diisytiharkan adalah golongan-golongan agama. Ustaz Abu Bakar Al-Baqir, Ahmad Bustama tu yang ditangkap lebih awal, Burhanuddin Al-Hami, dan ramai lagi ustaz. Golongan-golongan agama yang terlibat dalam Hizbul Muslimin di Perak, di Gunung Semanggur. Golongan-golongan yang terlibat dalam gerakan di madrasah. Mereka ditangkap beramai-ramai, tidak dibicarakan. Mereka inilah sebenarnya sasaran darurat. Tetapi dalam sejarah British, sejarah yang ada pada kita ni, mereka ini dipinggirkan supaya tidak dinampak bahawa ada perjuangan kemerdekaan di situ. Dan British kata bahawa di tanah Melayu ini tak ada perjuangan kemerdekaan. UMNO menyokong British. Itu yang berlaku, yang menyebabkan British ini tinggal lama di sini sampai 57. Tempat-tempat lain tahun 45, 46 itu sudah dimerdekakan awal lagi. Di sini 57 baru dimerdekakan. Itu pun setelah British rasa tak larat lah nak menanggung tanah Melayu kerana dah mula rugi. Maka diberikan kemerdekaan tersebut. Baik, jadi dalam konteks inilah kita kena ada bahan bacaan sebenarnya. Kita kena baca lebih, jangan bergantung pada buku teks itu saja. Kerana buku teks itu sebenarnya bagi kami ahli sejarah ni, dia bukan buku sejarah pun. Buku teks ini bukan buku sejarah, walaupun buku teks itu buku teks sejarah. Dia adalah buku dakwah, buku propaganda pemerintah. Siapa-siapa yang jadi pemerintah, dia akan buat satu teks yang mengangkat kelompok dia, mengangkat perjuangan dia, parti dia, kerajaan dia dan sebagainya. Dia akan ubah macam tu. Setiap kerajaan. Samalah kerajaan Singapura, kerajaan Jepun, kerajaan Israel dan sebagainya. Itu yang mereka buat. Baik, tapi dalam konteks buku teks sekarang ni adalah elemen-elemen yang mula dimasukkan perjuangan Tok Janggut Abraham Lembun ini dah mula dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan. Tetapi masih sipi-sipi lagi. Baru-baru ni dalam buku teks tingkat 4 dimasukkan tajuk Putera AMCJA. Putera AMCJA ini bukan komunis. Putera AMCJA ini sebenarnya satu perjuangan nasionalis yang melibatkan kelompok Melayu dalam gerakan kiri bersatu dengan kelompok kanan bukan Melayu yang sebenarnya marah pada British kerana British mula mengenepikan mereka dalam rancangan Malayan Union. Jadi mereka membentuk apa yang disebut sebagai Putera AMCJA dan dimasukkan dalam buku teks tentang cerita Putera AMCJA ni. Baru-baru ni yang menyebabkan berlakunya protes yang begitu keras sampai orang membuat report kepada pihak polis, cuba untuk dakwa sampai ke peringkat mahkamah. Cerita sejarah ni sampai peringkat report polis, sampai ke mahkamah dan sebagainya. Sedangkan sejarah ini tidak ada benda yang bersifat muktamad. Tak ada kita kata ini yang betul, tak boleh. Dalam sejarah ni kalau ada 10 pandangan berbeza, 10 itulah yang betul. Tapi boleh dibicarakan sampai di mahkamah. Misalnya dalam kes Haji Muhammad Sabu bila dia kata Mak Indra tu nasionalis, itulah pejuangnya. Polis-polis ini pun tak betul juga sebenarnya. Dia kata polis-polis yang lawan Mak Indra tu sebenarnya disebut, saya sebut anjing British. Maka itu sebenarnya tidak begitu tepat. Tapi dia dibawa ke mahkamah, dibicarakan, akhirnya dia menang. Kerana sejarah ni memang tidak akan ada satu rumusan, hakim tidak boleh beri satu keputusan sejarah ni. Ahli sejarah pun tidak boleh. Inilah yang saya katakan buku teks sejarah tingkat 4 pada hari ini yang sangat kontroversi. Sebenarnya saya terlibat dalam buku teks ini dan pakar-pakar yang terlibat dalam kontroversi ini mereka minta pandangan saya, mereka bentangkan. Saya kata sebenarnya kalau masuk Putera AMCJA baguslah sebenarnya. Kelompok yang terlibat dalam Putera adalah kelompok agama, kelompok nasionalis yang memang memperjuangkan kemerdekaan. Dan mereka ni sebenarnya memainkan peranan yang besar dalam sejarah. Mereka bukan komunis. Kalau baca tulisan-tulisan mereka anti-komunis. Tetapi telah dituduh sebagai komunis. Tak betul. Dan apa cita-cita mereka? Apa mereka buat ni? Putera AMCJA ni. Yang dalam sejarah ni yang patut kita angkat ni. Mereka pergi berjumpa dengan bukan Melayu, berbincang. Sebelum capai merdeka, kita nak bentuk bahasa apa di sini yang boleh selesaikan masalah kita pada hari ini. Sebelum merdeka, kita nak bentuk bahasa apa? Ini tidak dibincangkan oleh perikatan. UMNO tak pernah bincang tentang bangsa ni. Sampai sekarang ni kita pening lagi. Kita ni sebenarnya bangsa apa? Ada orang kata kita ni bangsa Malaysia. Mana ada bangsa Malaysia di sini? Bangsa Malaysianya apa? Bangsa Malaysia ni apa sebenarnya? Tak ada. Kita tak ada takrif satu bangsa ni. Kita ada cuba untuk selesaikan sikit selepas peristiwa 13 Mei. Punyalah lewatnya.
Tapi golongan kiri ini tahun 48 mereka berjumpa, putera MCA berjumpa dengan kelompok bukan Melayu, ada Tan Chelor MCA MIC di situ. Mereka duduk semeja, mereka bertengkar. Nak bincang tentang apa nama bangsa ni, bagaimana nak bentuk bangsa, apa syarat dia, kerana ada kelompok-kelompok yang bukan rakyat di sini. Kemudian mereka buat satu keputusan untuk bersetuju beberapa perkara. Satunya ialah bangsa yang akan dikenali sebelum kita mencapai merdeka ini bangsa Melayu. Itu yang saya kata besar tu. Dipersetujui oleh kelompok bukan Melayu. Mereka yang mengundi, yang menjadikan nama tu sebagai berjaya untuk diluluskan tu. Kelompok bukan Melayu lah. Pemuda-pemuda MCA mengundi untuk mengiktiraf bahawa bangsa yang wujud ini adalah bangsa Melayu berdasarkan sejarah. Agama Islam, bahasa Melayu diterangkan. Tapi apa syaratnya yang diberikan kepada kelompok bukan Melayu? Oleh kerana semua sudah menjadi bangsa Melayu, tak ada lagi lah istilah keistimewaan hak Melayu, ketuanan Melayu, tak ada lagi istilah tersebut. Semua dah jadi bangsa Melayu. Semua ada hak yang sama rata. Walaupun sebenarnya tidak menyelesaikan seluruh masalah. Tapi saya nak jelaskan di sini ialah apa yang dilakukan dalam putera MCJA ini sangat besar yang tidak boleh dibuat oleh pemerintah pada hari ini. Ahli-ahli politik pada hari ini dia tak boleh buat. Dia tidak ada jiwa besar untuk mencapai ke tahap itu. Dia tidak berani pun untuk duduk semeja berbincang tentang masalah negara secara terbuka dengan semua pihak supaya mereka boleh berikan pandangan dan mencari jalan penyelesaian. Sampai kesudah konsep bangsa itu tidak terbina, apa yang dicadangkan oleh putera MCJA dalam Perlembagaan Rakyat tahun 47 yang mengatakan bangsa ini bangsa Melayu, kita bersedia dah merdeka, British kena beri pada kita, kita dah bersedia, UMNO tak bersedia, tapi British istilah darurat, tangkap mereka. Dan konsep bangsa itu tenggelam begitu sahaja. Kemudian selepas itu bila disambut oleh UMNO, masa merdeka, kita merdeka ni, bangsa apa yang ada? Tak ada bangsa. Merdeka begitu saja, bangsa tak ada. Sedangkan kerakyatan yang diberikan, kerakyatan Jusoli, baca buku sejarah cerita Datuk On lawan Jusoli habis-habisan. Cerita yang sebenarnya Datuk On adalah orang yang menyokong prinsip Jusoli habis-habisan. Dialah yang perkenalkan apa sebut sebagai Malayan nationality, dialah yang perkenalkan. Dialah menyokong supaya Jusoli itu diberikan. Zaman Tunku diberikan hampir 2 juta. Dan daripada situ dasar tersebut, bila konsep bangsa itu tidak dibina, maka berlakulah pada hari ini. Dia jadi rojak, dia bercampur macam, dia sudah bercampur aduk dengan elemen-elemen yang tidak bersifat kebangsaan dan sebagainya. Dia sudah menjadi bubur. Jadi bubur tak apa lagi boleh dibaiki. Tapi masalahnya sampai sekarang ini dia tidak dibaiki. Kelompok-kelompok yang mendapat kerakyatan pada tahun 1948 sampai 57 merdeka itu kemuncak dapat kerakyatan. Daripada rancangan Malayan Union, penamat dia tahun 57. Buku teks kata Malayan ini dimasukkan. Sebenarnya kita merdeka itu sebenarnya itulah Malayan Union. Malaysia itulah Malayan Union, ciptaan British tersebut. Pelajar-pelajar, anda tengok sejarah ni, kalau anda baca buku teks, banyak elemen yang telah yang telah dicipta itu sebenarnya adalah mitos-mitos dan perbohongan supaya anda percaya pada satu kelompok. Anda kena baca lebih jauh, kena berfikir panjang dalam konteks sejarah ni, jangan dimanipulasi oleh mana-mana pihak pun. Jadi dalam konteks ini sebenarnya itulah sejarah yang ada ni. Saya nak berjuang, nak berbicara tentang komunis, tetapi saya jelaskan semua aspek tersebut kerana sejarah yang berlaku sekitar tahun 1945 sampai 57 sampai kita merdeka ni sangat rumit, sangat complicated. Banyak aspek yang telah dikelirukan, yang disembunyikan, digelapkan dan sebagainya. Baik, dalam konteks isu-isu sejarah mutakhir itu tadi saya dah ceritakan tentang sedikit sebanyak tentang UMNO. Namun saya nak jelaskan sejak tahun 1990-an sejarah yang berpusat pada perjuangan kemerdekaan UMNO ini telah mula dipertikaikan. Lebih-lebih lagi setelah kedudukan kerajaan parti pemerintah UMNO dalam politik itu sudah mula tergugak. Sebelum ini saya jelaskan mereka ini begitu kuat, kental dan mempertahankan sejarah, tapi bila mereka tergugak, mereka tak ada masa dah memfikirkan tentang aspek sejarah ni. Mereka tidak boleh bertindak sesuka hati dah. Dan ini menyebabkan masyarakat, kelompok-kelompok tertentu pada masa itu sudah mula untuk berani bercakap sejarah secara terbuka. Orang boleh dah kritik dah.
tentang tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan, Datuk On Tunku, orang dah boleh kritik dah. Dan kadang-kadang kritikan itu agak keterlaluan, kerana pihak yang mengkritik UMNO ni juga sebenarnya pihak yang mempunyai agenda-agenda politiknya yang tertentu. Baik, jadi tahun 1990-an itu, kalau kita lihat sejarahnya, tahun itulah yang penting sekali. Zaman reformasi, zaman UMNO itu sudah berpecah, dan zaman itu kita lihat buku-buku yang mencabar tentang sejarah perjuangan UMNO ni, dia lahir. Dia lahir secara begitu mendadak sekali. Di UKM misalnya, banyak telah dihasilkan tulisan-tulisan tentang kelompok komunis. Contohnya Samsia Fakih tahun 1998, Abdullah Sidi sekitar tahun itu juga. Begitu juga peranan kelompok kiri dalam perjuangan kemerdekaan ini oleh Saleh Lamri juga dari UKM ini dihasilkan tahun 2000, tapi nak menjelaskan bahawa selepas tahun 1900 itu keadaan sudah berubah, orang sudah mula mencabar sejarah dan mula menekankan aspek-aspek sejarah yang bercanggah dengan sejarah yang dibawa dinaratifkan dalam versi UMNO ni. Baik, dan tahun 1990-an itu juga suara dan tuntutan kelompok bukan Melayu itu lebih kuat, mereka lebih kuat. Kerana selepas UMNO ini tidak lagi menjadi kuat, dan kemudian timbul isu macam-macam lah, isu rasuah, isu masalah ekonomi dan sebagainya, dan ini menimbulkan kemarahan mereka, dan juga wujudnya satu ruang yang baru untuk tuntutan terhadap hak-hak yang lebih luas. Hak-hak itu sampai ke peringkat misalnya, adakah kelompok bukan Melayu ini juga layak untuk menjadi Perdana Menteri sekiranya mereka menang pilihan raya dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu, untuk menjustifikasi hak tersebut, kerana perlembagaan itu menegaskan bahawa ada keistimewaan yang mereka tidak boleh langkah, maka mereka terpaksa menuntut sejarah itu diubah ke arah untuk mengubah perlembagaan itu sendiri. Perlembagaan tak boleh diubah tanpa justifikasi sejarah tu. Sebab itu anda lihat tuntutan dan tafsiran sejarah itu diubah begitu rupa, sasarannya adalah ke arah untuk mengubah perlembagaan itu sendiri. Tentang siapa yang harus dikenali sebagai perubumi, bukan perubumi, bumi putera bukan bumi putera dan sebagainya. Baik, tahun 1990-an berlaku gerakan reformasi, menyaksikan perpecahan UMNO dan bermulanya cabaran terhadap penguasa UMNO, menjadikan ramai pihak tidak lagi merasa takut. Kemudian selepas itu juga muncul sedikit demi sedikit elemen-elemen baru, media baru, media sosial ni misalnya. Kemudian akhbar-akhbar, dahulu akhbar yang bertentangan dengan akhbar yang dengan suara UMNO, mereka boleh diharamkan, boleh dirampas dan sebagainya. Banyak kali akhbar seperti Harakah misalnya, banyak kali dirampas. Orang yang menjual ditangkap dan sebagainya, kerana mereka menjadi suara alternatif yang mencabar UMNO. Tetapi sejak tahun 1990-an, apabila media massa dan media sosial itu muncul dengan begitu meluas sekali, akhbar alternatif ini boleh muncul secara online, tidak perlu lagi mendapatkan tidak mudah dibaca, boleh disebarkan dengan begitu mudah dan sebagainya, tidak perlu dijual dalam bentuk hard copy dan sebagainya. Kemudian muncul media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan sebagainya, dan menjadikan suara yang bersifat anti-establishment, anti pemerintah, anti parti dan sebagainya. Kadang-kadang kelompok muda ni dia bersifat anti pemerintah dan sebagainya, tanpa dia memahami apa pun sebenarnya yang dia perjuangkan. Dan sikap ini wujud begitu meluas dalam kalangan muda-mudi, khususnya kalangan orang Melayu, orang Melayu itu sendiri. Cerita tentang komunis ini perjuangan kemerdekaan, orang muda-muda ni yang menyokong, tanpa mereka memahami tentang sejarah yang sebenarnya dan apa sebenarnya tujuan sejarah itu ingin ditafsirkan semula. Baik, kemudian pilihan raya yang ke-13 berlaku pada tahun 2013. Kalau saya salah, betul kan? Pada pilihan raya tersebut banyak diceritakan bahawa parti pemerintah Barisan Nasional pada ketika itu menjadi semakin lemah. Banyak kursi yang telah kalah dan sebagainya. Tetapi kemuncaknya adalah pada PRU 14. Dalam sejarah sebenarnya PRU 14 ni sebenarnya ke-15 dah. Tak apalah saya tak sebut, tapi dia sudah ke nombor 15 lah. Cuma PRU yang pertama sebelum tercapainya kemerdekaan dia tak dimasukkan di sini. Baik, jadi dalam PRU 14 itu pada tahun 2018
Barisan Nasional tiba-tiba tanpa disangkakan telah tumbang. Dan ini sebenarnya telah mendorong kepada sesuatu yang perubahan yang lebih besar, khususnya dari kalangan kelompok bukan Melayu ini yang tiba-tiba memegang kuasa kerajaan, parti-parti pembangkang dan sebagainya. Mereka merasa begitu ceria, begitu rasa begitu kuat dan sebagainya. Dan ini memberi kesan terhadap tafsiran sejarah itu sendiri. Mula dah saya masa tu saya kira berapa lama mereka boleh bertahan untuk bercakap tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan kaum, hak dan sebagainya. Saya kira bulan demi bulan, 3 bulan sudah ada percakapan tentang hak-hak, tuntutan-tuntutan dan sebagainya yang kemudian menjadi tidak terkawal. Bagaimana ini mengubah tafsiran sejarah? Mula dah ada yang mendakwa bahawa asal usul masyarakat di sini bukan masyarakat Melayu tetapi masyarakat India misalnya. Bahawa Melayu itu pendatang. Bahawa macam-macam lah disebut, bahawa negeri ini sebenarnya tak ada negeri, British datang, British yang buka dan sebagainya. Kemudian kalau tak dimajukan oleh orang lain, sebenarnya di sini hutan-hutan saja, dia tidak akan menjadi sebuah negara dan sebagainya. Tidak ada undang-undang, tidak ada kerajaan, pemerintah-pemerintah yang jahat, semua disebut sekaligus. Sampai peringkat yang tak akhir sebenarnya disebut bahawa yang menguasai kawasan di sini adalah kerajaan Chola dan sebagainya. Sampai peringkat begitu sekali. Ini bukan dibawa oleh orang biasa, bahkan dibawa oleh menteri-menteri dan sebagainya, yang telah memegang kuasa pada masa itu. Dan ini sangat menakutkan. Bagi saya, orang Melayu pada masa itu memang sangat menakutkan. Kalau akhirnya kerajaan Pakatan Harapan itu tumbang, inilah salah satu puncanya. Kerana serangan-serangan dan juga tuntutan-tuntutan itu keterlaluan. Dan mereka sebenarnya tidak begitu cerdik sangat. Kalau mereka cerdik, mereka tak buat macam tu peringkat awal. Mungkin mereka pendamkan setahun, 2 tahun. Tapi nasib baik kita boleh melihat apa yang sedang berlaku pada masa itu. Baik. Jadi apabila berlakunya Pilihan Raya 14 ini, apabila kekuasaan UMNO itu menjadi lemah, muncul satu versi sejarah yang baru ni. Yang saya kelompokkan tadi dan elemen-elemen tadi, tuntutan dan dakwaan-dakwaan tadi kebanyakan tidak berasas dalam bentuk yang disebut sebagai versi sejarah rakyat. Versi sejarah rakyat ini muncul secara terbuka dan menjadi tidak terkawal lagi. Okey. Kenapa? Sebelum saya menjawab tentang versi sejarah rakyat ni, sebelum saya cerita tentang versi sejarah rakyat, saya jelaskan kenapa sejarah rasmi itu sejak 1990 mula dipertikaikan. Ada sebab dia. Pertama, sejarah kemerdekaan itu menjadi alat pertentangan politik. Kita sejarah ni dia unik. Dia menjadi satu elemen yang berkait dengan parti pemerintah dengan parti pembangkang. Kelompok yang dianggap sebagai pejuang merdeka, UMNO, dia angkat itu kerana dia menguasai kerajaan pada masa itu. Kelompok-kelompok yang lain ada kaitan dengan kelompok kiri, kelompok komunis dan sebagainya, dikomuniskan. Kerana dia menentang UMNO, maka sejarah dia pun diburuk-burukkan juga. Dan diangkat sejarah UMNO. Kalau misalnya dikatakan UMNO akhirnya tumbang, digantikan oleh kerajaan yang bukan UMNO ni, maka kerajaan ni satu masa nanti dia akan cerita tentang kehebatan dia, tentang perjuangan dia. Dia akan menafikan tentang perjuangan UMNO pula. Inilah masalahnya. Sejarah ni dia jadi macam satu bola. Kadang-kadang sampai ke kaki pihak lain, kadang-kadang sampai ke kaki pihak lain. Dia bergantung pada siapa yang akhirnya boleh menyumbangkan gol tu, yang berkuasa. Maka dialah yang akan menetapkan sejarah. Sehingga timbul istilah sejarah ini adalah sejarah mereka yang menang. Jadi sejarah kemerdekaan menjadi alat perjuangan politik, alat pertentangan politik, macam bola. Sudah sekian lama dijelaskan sebagai perjuangan UMNO, manakala yang lain dinegatifkan, semua diburukkan. Ada yang dikomuniskan dan sebagainya. Jadi ini tidak dapat diterima oleh pelbagai pihak, khususnya kelompok bukan Melayu, kerana UMNO itu sendiri semua orang tahu. Ini masalah dalam buku masalah sejarah ni. UMNO ni memang tidak menuntut kemerdekaan daripada British. Dia tidak terlibat pun dalam perjuangan kemerdekaan. Betul, Tunku Abdul Rahman merundingkan kemerdekaan. Anda kena baca betul-betul ni. Tunku Abdul Rahman dia pergi ke London. Dia buat apa pun kena tahu. Sebenarnya bukan dia berunding pun, Tun Razak yang berunding. Dia pergi ke mana? Kena kaji balik. Dia pergi ke London. Kenapa dia menuntut dia bukan menuntut kemerdekaan sangat pun pada masa itu. Tetapi tahun 48, ingat balik darurat, masa darurat diisytiharkan, saya cerita 300 orang masuk komunis. Beratus-ratus lagi pergi lari ke Indonesia. Kiri ni
golongan agama dan kiri ni ada 100,000 orang. Mana pergi lagi yang berpuluh-puluh ribu dekat 100,000 orang ni? Semuanya telah masuk dalam UMNO. Berjuang kemerdekaan dalam UMNO. Pemuda-pemuda ni sangat kuat mereka ni. Sampai bertanding Dewan Tunku, seri jumlah undi dia. Seri. Pengurusi buat keputusan untuk menyokong Tunku. Menang Tunku satu undi. Mustafa Hussein, dia golongan kiri lawan Tunku. Masa tu hebat, golongan kiri ni jadi menteri-menteri dah. Aisyah Ghani, kiri. Aziz Ishak, kiri. Abdul Ghaffar Baba, Timbalan Perdana Menteri, itu kiri. Golongan kiri-kiri ni. Yang sangat kuat dalam UMNO, mereka inilah yang perjuangkan kemerdekaan. Bukan Datuk On dan Tunku daripada golongan elit-elit kanan yang konservatif, yang berkata pada British. Jadi sekali lagi perjuangan UMNO tu berubah jadi perjuangan kemerdekaan. Itu yang dapat kemerdekaan tahun 57 tersebut. Kalau mereka tidak menuntut kemerdekaan dan tidak mengubah slogan UMNO daripada hidup Melayu kepada merdeka, tak tahulah bila kita akan merdeka. Baik. Yang kedua, dia anggap terlalu dipolitikkan. Sejarah rasmi, sejarah dalam buku teks ini dia anggap terlalu dipolitikkan dan mengangkat kelompok parti pemerintah dalam bentuk yang bersifat dakwah. Bercanggah dengan sejarah yang berlaku. Kelompok kanan seperti Datuk On dan Tunku dianggap sebagai bukan penentang British dan tidak tegar menuntut kemerdekaan. Yang menuntut kemerdekaan ialah kelompok-kelompok yang menentang UMNO. Itu yang dipertikaikan. Ramai pihak pertikaikan. Bukan Melayu pertikaikan. Orang Melayu sendiri pertikaikan. Kelompok kiri yang menyokong kelompok kiri pertikaikan. Kelompok sosialis pula muncul sampai itu yang pertikaikan dan sebagainya. Dan kelompok-kelompok yang menentang UMNO ini daripada parti pembangkang mana-mana pun, termasuklah kadang-kadang PAS pun mempertikaikan sejarah UMNO ni. Ada pernah dalam harakah saya baca, minta supaya sejarah perjuangan kemerdekaan itu ditafsirkan semula. Saya simpan sampai sekarang ni dalam akhbar harakah pada masa itu. Baik, sejarah sedia ada menafikan sumbangan bukan Melayu. Ini yang menimbulkan masalah. Yang kadang-kadang mendapat simpati daripada orang Melayu pun. Sejarah yang ada ni cerita berpusat pada UMNO tentang perjuangan kemerdekaan. Bila UMNO, kelompok-kelompok Melayu itulah. Dan kelompok-kelompok lain menjadi sampingan. Dan ini tidak disukai. Tidak boleh diterima, dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Maka wujudlah tuntutan seiring dengan perubahan tahun 1990-an sampailah terbentuk kerajaan itu, bahawa kelompok bukan Melayu itu juga harus diiktiraf sumbangan dia. Kalau tak diiktiraf sumbangan dia, mereka ni rasa agak tertekanlah, kerana sejarah mereka seolah-olah mereka ni tidak ada memainkan peranan, dan macam mana nak menuntut hak kalau mereka tidak ada memainkan peranan? Kerana sumbangan itu tiada dalam bentuk perjuangan kemerdekaan. Golongan bukan Melayu, saya kata, kalau anda baca betul sejarah, anda dapati mereka ni perjuangan mereka zaman tahap 50-an pun masih lagi berkiblat pada negara mereka yang asal. Mereka tak minta pun kerakyatan ni. Mereka hanya diberi selepas tahun 1949. Bila negara China jatuh ke tangan komunis, barulah mereka mula berfikir nak minta kerakyatan di sini. Kalau tak jatuh ke tangan komunis, mereka tak akan jadi rakyat di sini. Mereka datang cari makan saja, tak berfikir tentang mereka bahawa mereka adalah rakyat di sini. Jadi mereka tidak berjuang. Tapi bila mereka bersikap demikian, maka sumbangan mereka dalam konteks perjuangan kemerdekaan itu tak ada. Tapi mereka perlu ada kan. Maka dalam konteks inilah perjuangan PKM itu yang ada itu telah diangkat sebagai perjuangan kemerdekaan. Tapi anda kena ingat bahawa PKM itu sendiri orang Cina pun dulu tidak menyokong perjuangan PKM ni. Dan dia juga tidak pernah menuntut kemerdekaan untuk menubuhkan sebuah negara merdeka daripada British dalam konteks memberikan hak itu pada masyarakat peribumi yang ada, kecuali dalam bentuk untuk menubuhkan sebuah satelit negara, sebuah negara satelit komunis, satelit Cina di sini. Apa yang berlaku? Ini kena tengok, kena faham konsep negara Cina ni. Diaspora Cina ni, bahawa Cina, negara Cina mengiktiraf mana-mana kerajaan atau negara yang diperintah oleh orang Cina, penduduk dia mempunyai majoriti orang Cina, maka itu adalah sebahagian daripada negara Cina. Maka Hong Kong, Singapura, Taiwan dan sebagainya akan dituntut sebagai negara Cina. Ini satu elemen yang sangat perlu diberi perhatian di sini. Baik, jadi kecenderungan politik baru meraihkan keterbukaan untuk mendapatkan sokongan khususnya kelompok bukan Melayu oleh parti-parti politik kiri Melayu, maka usaha dibuat untuk menunjukkan simpati. Orang Melayu ni dalam konteks kelompok kiri, kelompok yang anti UMNO ni, dia simpati pada
perjuangan bukan Melayu, tuntutan bukan Melayu, kerana dia perlu mendapat sokongan mereka dari segi politik. Dalam proses itulah peranan kelompok imigran itu diangkat, diputihkan, dan pada masa sama elemen kemelayuan itu mula dianggap sebagai sempit dah. Melayu-Melayu ini tidak begitu penting, tidak berguna, tidak relevan lagi dalam perjuangan, tidak penting. Dia penting adalah Malaysia. Maka wujud pula usaha untuk memburukkan sejarah peribumi, kerana sejarah awalnya dikaitkan dengan elemen yang dianggap serasi dengan UMNO dan Islam dan juga Melayu lah. Maka di situlah kita dapati elemen-elemen seperti institusi Raja Melayu mula terseret lah, mula dikitik, mula dicemuh sebagai negatif, tidak adil, korup dan sebagainya. Sistem politik Melayu itu ditonjolkan keburukannya. Kelompok elit Melayu, bahkan akhir-akhir ini dia angkat pula peranan British. Tak ada British, negeri ini tidak akan maju. British lah menghapuskan penambahan, British lah membina demokrasi, British buat itu, British buat ini dan sebagainya. Dia angkat sejarah British itu. Seolah-olah British ini sebagai penjajah, dia sebenarnya pihak yang menjadikan tanah Melayu itu sebagai negeri yang bebas, merdeka, negeri yang demokrasi, negeri yang maju dan sebagainya. Baik, ini antara buku-buku lah yang menyokong konsep yang disebut sebagai sejarah rakyat ni. Kalau anda baca buku, kalau anda jumpa buku-buku ni, memang dia sejarah yang telah diputarkan. Buku daripada From Decolonization to Ethno-Nationalism ini, dia kritik perjuangan orang Melayu yang dianggap sebagai bersifat ethno-nationalis, berpusatkan pada etnik. Tapi apa yang dia sarankan ialah kita harus melihat dari sudut bukan Melayu pula, bahawa mereka ini asalnya di sini, bahawa mereka inilah lebih berhak dan sebagainya. Dia macam tu. Cara dia menyampaikan sejarah. Dia nafikan yang peribumi, dia angkat kelompok-kelompok masing-masing sesuai dengan apa yang dia perjuangkan. Kua Kia Siong dalam peristiwa 13 Mei, ini juga telah diubah. Dia pergi ke London, mendapatkan beberapa bahan, balik, kemudian dia menulis satu versi baru bahawa peristiwa 13 Mei ini salah satunya, bukan salah satunya, satu-satunya kesalahan adalah disebabkan oleh UMNO. Dia kata berpunca daripada persaingan di antara Tunku dan Tun Abdul Razak dalam usaha untuk mendapatkan kuasa, maka dicetuskan peristiwa 13 Mei, maka Kuam telah menyalahkan UMNO dan disalahkan polis-polis Melayu dan orang Melayu sebagai pemula kepada peristiwa 13 Mei tersebut. Apa yang disebut sebagai declassified document yang dia dapatkan, bukti-bukti pertama, bukti-bukti primary tentang 13 Mei ini sebenarnya adalah bahan-bahan yang dia manipulasi, bukan bahan sumber pertama pun. Dia menipu di situ. Hanyalah akhbar-akhbar yang memang berpihak pada mereka diambil dan dirujuk, dan itulah digunakan sebagai hujah. Kerana dia tidak boleh membuktikan perkara tersebut, maka digunakan akhbar-akhbar yang menyokong dia. Maka dia kata inilah sebenarnya peristiwa yang diubah macam itu sekali. Dan tajuk ini adalah satu tajuk yang sangat sensitif. Tapi dia boleh menyalahkan pihak UMNO. Nampak? Tidak ada satu kemampuan dah pihak UMNO untuk mengambil tindakan terhadap elemen-elemen macam ni. Kerana dia tidak memegang kuasa lagi. Kemudian ada tulisan, banyak tulisan lah yang mengangkat tentang apa yang disebut sebagai sejarah sebenar tentang darurat ni. Bahawa darurat ni sebenarnya British ini diisytiharkan untuk menghadapi golongan nasionalis. Dari segi betul, nampak betul dah. Tapi dia sebut nasionalis tu siapa? Komunis nasionalis tersebut. MPAGA, mereka ni lah berjuang mereka dan sebagainya. Kelompok-kelompok ni dah kebanyakan mereka ini adalah kelompok Melayu itu. Yang bercakap. Fahmi Riza, Naduah, saya tak ingat nama masing-masing, tapi mereka ni. Salah satu buku yang penting yang saya kritik hebat, yang ditulis oleh Syed Hussein Ali, ada dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Melayu. Ia perkenalkan konsep people's history of Malaysia ini. Apa yang dimaksudkan people history ini adalah sejarah kelompok Batik Membangkang, dan di sini dia mengangkat perjuangan komunis itu sebagai perjuangan kemerdekaan. Dia sebut secara terus terang Syed Hussein Ali. Dan Syed Hussein Ali ini bukan ahli sejarah. Semua yang menulis ini bukan ahli sejarah. Mereka menulis untuk tujuan politik, untuk melancarkan propaganda, dan mereka menulis, itu yang penting. Mereka menulis, mereka tak berhenti menulis. Itu saya kata masalahnya. Walaupun mereka bukan ahli sejarah, mereka menulis dan menguasai. Mereka ada organisasi mereka, kuat organisasi mereka, kuat keuangan dia. Mereka ada pusat kajian sejarah rakyat,
mereka ada SIRD, mereka ada gerak budaya, dan mereka menulis sejarah tidak berhenti, cuba untuk menukar naratif sejarah. Saya jangkakan satu masa nanti, buku-buku inilah yang menguasai pemikiran-pemikiran anak muda tentang sejarah. Dan kebanyakan buku ini mempunyai pemikiran yang sangat negatif tentang elemen-elemen yang bersifat Melayu dan juga bersifat Islam. Kerana dia dikaitkan dengan UMNO. Kuasa itu dikaitkan dengan UMNO. Maka pihak-pihak elit, pihak pemerintah, pihak kerajaan, sultan dan sebagainya itu dianggap sebagai simbol yang ada kaitan dengan UMNO. Maka dianggap negatifkan, dihitamkan watak-watak, ditunjukkan sebagai kelompok yang jahat dan sebagainya. Jadi itulah elemen yang saya nak jelaskan di sini tentang begitu bahayanya perubahan-perubahan yang sedang bergerak sekarang ni, dan dia disokong oleh sumber-sumber yang kuat dari segi keuangannya, yang tidak berhenti, very consistent. Mereka menulis memang sangat banyak. Kadang-kala bila diukur tulisan mereka ini sebenarnya sudah pun menguasai pasaran dan dianggap sebagai tulisan yang ilmiah sifat dia. Walaupun yang menulis itu bukan ahli sejarah. Tulisan ahli sejarah macam mana? Dia telah dipertikaikan, dan tulisan ahli sejarah ini dikerdilkan oleh tulisan-tulisan ini. Hampir tidak boleh dibaca, kita tidak tahu pun sebenarnya. Kalau tanya anda siapa tulisan yang telah ditulis oleh ahli sejarah, anda pun tak boleh nak jawab. Kerdilnya tulisan-tulisan ahli sejarah kerana tenggalami oleh tulisan-tulisan macam ni. Baik, dan apa yang mereka tuntut adalah sejarah itu perlu ditafsirkan semula. Macam mana nak ditafsirkan semula? Contoh yang saya ambil contoh ni. Sejarah 13 Mei hanyalah satu kisah dongeng. Generasi muda patut lupakan sejarah 13 Mei, DAP tiada kaitan. Kalau tanya saya, memang DAP ada kaitan dengan sejarah 13 Mei. DAP ni daripada mana muncul? Dia muncul daripada PAP, dan PAP adalah parti perkauman yang memulakan peristiwa 13 Mei. Itu sangat jelas. DAP pada masa 13 Mei itu adalah sebahagian daripada PAP yang telah ditinggalkan. Bukan sekarang ni. Orang ada kait dengan sekarang ni. Dahulunya DAP ni adalah PAP. Dan PAP ni adalah sejarah Lee Kuan Yew. Memang dialah yang telah memulakan rusuhan, bermula di Singapura. Semasa dia nak keluar Malaysia dahulu, dia memulakan rusuhan ni untuk tujuan keluar daripada Malaysia. Itulah yang berlaku. Dan tiba-tiba ada orang muda ni, dia kata dia kaji sejarah, dia baca laporan oleh Migran bahawa peristiwa 13 Mei ini sebenarnya dicetuskan oleh pelbagai pihak dan sebagainya. Dia kata dia tidak percaya, ia hanya satu dongeng, dia direka. Saya tidak pasti macam mana dia boleh buat keputusan tersebut. 13 Mei ini memang wujud. Ada dalam dokumen-dokumen sejarah, ada dalam dokumen British, ada gambar-gambarnya, ada ceritanya dan sebagainya. Dia bukan satu dongeng. Kenapa dia perlu didongengkan? Kenapa perlu dilupakan? Kerana selagi kita tak lupa perkara ini, dia akan menyebabkan kita ingat tentang bagaimana perkara-perkara yang negatif ini boleh berlaku sekiranya kita lupa dan kita terlalu tidak mempedulikan perubahan-perubahan yang berlaku. Di sebelah ni Mak Indra. Mak Indra ni satu hal juga. Dia angkat bahawa ni seorang pemimpin politik Haji Muhammad Sabu. Dia kata Mak Indra ni pejuang kemerdekaan. Kemudian dia kaitkan dengan golongan kiri yang terlibat dalam regimen ke-10. Kemudian regimen ke-10 itu dia kaitkan pula dengan komunis, Parti Komunis Malaya. Kemudian dia pun membuat satu rumusan. Dia kata oleh kerana Mak Indra ada dalam regimen ke-10 dan regimen ke-10 ada dalam PKM, maka PKM adalah perjuangan kemerdekaan. Itu dibuat secara mudahnya satu kesimpulan yang bagi saya agak keterlaluan. Kerana kena kaji balik siapa Mak Indra ni. Saya kata dia masuk komunis ni bila sebenarnya? Dan dia ni sebenarnya bukan komunis ke bukan komunis? Kena perhatikan betul. Kerana saya bimbang ada komunis orang Melayu yang menyertai komunis pada tahun 1930-an tu, ada yang tak percaya Tuhan pun. Kita kena berjaga-jaga juga dengan fakta sejarah. Ada yang tak percaya Tuhan, komunis Melayu ni. Tapi ada juga komunis yang memperjuangkan kemerdekaan dalam komunis, tapi dia still tak percaya pada komunis. Kalau baca kisah Samsul Fakih ni, dia banyak bertentangan atau banyak konflik dengan kelompok-kelompok komunis. Kes anak dia dibunuh dan sebagainya, itu melibatkan konflik-konflik tersebut. Jadi kena tahu komunis ni dalam jenis yang apa sebenarnya. Kena fahami.
Baik, kemudian ada satu forum lah yang dihasilkan bahawa ini menimbulkan masalah sampai berlaku macam nak berlaku pergaduhan. Kelompok-kelompok yang mahu supaya sejarah buku teks ini diubah dan ditukar, dan tujuannya sebenarnya adalah untuk masukkan elemen inilah, elemen-elemen komunis dalam buku teks, tetapi tidak berlaku sampai ke hari ini. Dan ini adalah tulisan oleh Kua Kiasion tadi. Dia menjelaskan Rusuhan 13 Mei bukan punca daripada keganasan kaum, tetapi adalah dirancang oleh golongan kapitalis dalam UMNO ni untuk menggulingkan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, dan kemudian mengapa orang Cina itu korban dalam peluk menumbarkan Tunku, dan dia disalahkan. Dan ini sebenarnya adalah satu manipulasi fakta sejarah yang sangat jelik bagi saya. Kerana peristiwa 13 Mei ini dia sebenarnya berkait dengan masalah, segala masalah, banyak rahsia ni sebenarnya. Kalau nak cerita dia panjang. Elemen-elemen yang sangat pelik yang telah berpunca daripada zaman Jepun lagi. Dia bukan berpunca tahun 69, dia dia berpunca zaman Jepun. Kemudian milenium, kemudian darurat, kemudian pembentukan Malaysia, terkeluarnya Singapura, semuanya ada kaitan dengan peristiwa 13 Mei ni. Tetapi masalah sekarang ni ialah kerajaan tidak membenarkan sumber-sumber atau dokumen itu dikeluarkan. Tetapi ada, kita kalau baca sejarah jangka panjang kita tahu kenapa dia boleh berlaku. Ini yang apa ni terbaru itulah sejarah yang telah direport oleh pihak UMNO kepada pihak polis bahawa buku sejarah tingkatan 4 sebenarnya, bukan tingkatan 3. Tingkatan 4 adalah buku teks yang cuba untuk mengangkat peranan komunis. Yang dimaksudkan komunis itu putera EMCJA itulah yang saya ceritakan tadi. Okey. Baik, saya sambung sikit, panjang saya punya. Kalau kata saya perlu stop bagi tahu moderator, siapa nama moderator? InsyaAllah. Okey. Baik, berapa kelemahan dalam sejarah rakyat? Pertama, tuntutan supaya sejarah dibaiki dan bersifat objektif, itu yang mereka mahu. Tapi akhirnya sejarah yang berlaku yang mereka cuba paparkan adalah yang paling berat sebelah, lagi berat sebelah daripada yang ada, dan prejudis dalam kajian sejarah. Kebanyakannya tidak ada bukti dalam bentuk prejudis, dalam bentuk andaian-andaian dan rekaan-rekaan bertujuan untuk membenarkan, menjustifikasikan sejarah tersebut. Suara juga bukan daripada ahli sejarah. Kebanyakan mereka yang menulis ni, kalau anda tengok di sini, macam Fahmi Riza, Fadiah Nadwa ni, ini bukan ahli sejarah. Mereka tak tahu pun sejarah, mereka tak baca pun sejarah. Tapi mereka mengatakan bahawa mereka tahu, dan mereka ada versi sejarah mereka sendiri. Kebanyakan yang mereka baca adalah sejarah-sejarah kelompok komunis dan sebagainya. Itu yang mereka mahu sampaikan sebagai sejarah yang benar. Baik, kemudian sejarah sebagai alat untuk tuntutan politik dan menghina. Kenapa saya kata menghina? Kerana mereka menulis dalam konteks untuk mengkritik UMNO tu, mereka juga telah mengkritik orang Melayu, mengkritik raja dan sebagainya. Dan proses untuk mengkritik UMNO. Itu yang telah mereka buat, dan kemudian mereka cuba dalam proses itu juga ialah sebenarnya mereka cuba untuk mengangkat kelompok-kelompok, khususnya kelompok bukan Melayu, dengan menonjolkan kejahatan sistem perubumi, nilai dia, budaya dia, ketidakadilan dia, manipulasi dia dan sebagainya lah. Itu sifatnya yang ada dalam konteks sejarah rakyat ini. Baik, sejarah dituntut itu dia kata perlu melibatkan semua pihak. Sejarah yang dituntut ini kalau melibatkan semua pihak, maka tenggelamlah sejarah masyarakat perubumi itu. Yang diangkat adalah sejarah yang bersifat caca merba yang melibatkan semua kelompok. Walaupun mereka misalnya tidak berjuang mereka diangkat juga, diraikan. Contohnya saya jelaskan. Kelompok nasionalis misalnya, Kausih, yang bersekongkol dengan British, terlibat lawan Jepun, pun mereka angkat sebagai pejuang kemerdekaan. Walaupun mereka itu adalah askar-askar upahan British. Macam tu sekali. Dia nak masukkan semua sekali sebagai kelompok-kelompok pejuang merdeka. Walaupun untuk lawan Jepun. Maka kalau kelompok yang lawan Jepun ini dimasukkan sebagai pejuang kemerdekaan, komunis masuk jugalah. Komunis akan masuk kelompok-kelompok. Yang tak lawan Jepun siapa? Yang tak lawan Jepun adalah orang Melayu. Maka dalam zaman Jepun itu diceritakan bahawa setengah kaum itu ditindas, setengah kaum itu dibela oleh pihak Jepun. Tanpa dikaji secara mendalam bahawa pada masa zaman Jepun itu sebenarnya yang paling ditindas adalah orang Melayu itu. Kerana itu adalah negara dia,
Dia tak boleh pergi bergerak ke mana-mana, dan dia telah dijajah berlapis-lapis oleh kuasa-kuasa penjajah ni. Dan bila berlaku satu konflik, pembunuhan dan sebagainya, dia disalahkan atas pemusuhan orang lain. Jepun bunuh orang bukan Melayu kerana masalah di negara masing-masing, tetapi yang disalahkan adalah orang Melayu kerana dia terpaksa bekerja dan hidup pada zaman tersebut, bekerja dengan Jepun, jadi pegawai Jepun dan sebagainya. Ada yang jahat, ada yang baik, tetapi keseluruhannya telah dipersalahkan. Okey, baik. Ini saya nak skip, nak ringkaskan. Okey, dalam konteks buku teks ini, ada kelemahan di sinilah, bila mereka memaparkan tentang komunis ini dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Yang ditonjolkan di sini ialah hujah-hujah bahawa komunis itu dalam konteks bermusuh dan melawan British. Satu, dalam buku teks diceritakan komunis ini lawan British. Ini saya nak petikaikan. Betul tak komunis ini lawan British? Yang kedua ialah komunis adalah cerita paling utama. Tahun 40-60 ni cerita komunis saja. Dibesarkan pada zaman British. Sebenarnya tahun 40-60 ini cerita tentang kelompok yang dihalumunankan, yang dipinggirkan, kelompok pejuang-pejuang nasionalis yang menuntut merdeka ni, mana mereka pergi? Tak diceritakan tahun 40 ni. Tahun 40 start 45 lah kita kata. Tak diceritakan kelompok nasionalis, mana mereka pergi? Kelompok agama, mana mereka pergi? Sedangkan tahun 40-an sampai 57 itu, perjuangannya sebenarnya adalah bukan perjuangan komunis. Dia adalah perjuangan kelompok nasionalis dan kelompok agama menentang British, tapi dia disembunyikan. Dalam buku teks cerita komunis saja lawan British. Walhal bila dikaji sebenarnya komunis dia tak lawan British. Sejarah yang berlaku sebenarnya, darurat ini bukan kerana komunis angkat senjata pun sebenarnya. Komunis tak angkat senjata. Sampai hari ini tidak ada satu bukti pun bahawa darurat berpunca daripada komunis lawan British. Ada tak komunis pergi serang bala polis British sebelum darurat? Tak ada. Yang berlaku selepas itu. Peristiwa Bukit Kepung berlaku selepas itu. Kereta api di Bon, itu berlaku selepas itu. Sebelum 48 ada tak komunis angkat senjata lawan British? Tak ada bukti. Yang berlaku yang menyebabkan British isytihar darurat adalah pembunuhan 3 orang majikan Eropah di Sungai Sipu. Itu bukan dilakukan oleh komunis pun. Tapi British menggunakan alasan tersebut untuk mengisytiharkan darurat. Dia isytihar darurat. Betul, dia bagi alasan. Sebenarnya dalam konteks ini sebenarnya komunis itu telah menjadi kambing hitam bagi British untuk menangkap kelompok-kelompok agama dan kelompok-kelompok nasionalis yang pada masa itu sangat kuat dan dijangkakan. Kalau saya baca ni dalam sumber-sumber perisikan British, saya boleh kongsi pada tuan-tuan ni kalau yang berminat, sumber-sumber pertama, sumber perisikan British. Dia cerita, dia paling takut sebenarnya bukan komunis. Yang dia paling takut ialah komunis yang dia sebut sebagai Melayu-Melayu yang bersifat Indonesia. Indonesia ni kenapa? Ahmad Bustama asal Indonesia, Samsiah Fakih asal Indonesia, Burhanuddin asal daripada Indonesia. Kelompok-kelompok disebut Indonesia ni. Sumatera, Aceh dan sebagainya. Mereka ini yang paling takut sekali kerana kekuatan dia mendapat sokongan masyarakat. Kelompok agama ni sangat kuat, disokong oleh masyarakat. Ada di madrasah, ada di mana-mana mereka ni. Kelompok agama ni, masyarakat sangat senang pada mereka dan suntutan terhadap perjuangan kemerdekaan itu sangat kuat pada masa itu. Kalau kaji kedudukan UMNO sendiri pada masa itu, UMNO sedang tumbang ni. Cawangan dia dibubarkan satu demi satu, masuk PKMM. Ini berdasar report British ni. Dan Datuk On telah pergi merata-rata tempat dah, bagi warning. Ahli UMNO jangan pergi persidangan tu, jangan pergi. Jangan pergi Gunung Semanggur, jangan pergi. Tapi ahli UMNO pergi juga. Dan dia datang ke Kepala Batas, ke Pulau Pinang dan sebagainya. Datuk On, dia pada masa itu sebenarnya sedang mendesak British supaya mengisytiharkan darurat dalam bahasa yang agak terselindur bagi saya. Kerana dia kata apa? Kerana gerakan-gerakan yang ada di Gunung Semanggur itu adalah komunis, dan kalau tidak bertindak maka kita semua akan jatuh ke tangan komunis. Dia komunis kan? Kelompok-kelompok agama yang berjuang lawan British ini. Walhal kelompok-kelompok ini ada dalam UMNO juga. Mereka juga sebenarnya menggerakkan UMNO, menubuhkan UMNO. Tetapi oleh kerana British tidak memberi ruang pada mereka, hanya berunding dengan kelompok kanan saja, menyebabkan mereka tersingkir. Bila mereka berjuang untuk lawan British di luar pada UMNO, mereka dituduh sebagai komunis.
Baik, ancaman komunis itu kuat dan menakutkan British. Saya nak jelas pada anda bahawa cerita dalam buku teks ini sebenarnya telah membesar-besarkan ancaman komunis ini supaya dia nampak komunis saja masalah pada masa itu yang menakutkan British. Sedangkan yang ditutup adalah gerakan nasionalis yang menjadi mangsa sebenarnya. Komunis ini dia tidak ramai. Saya kata golongan nasionalis ada 100,000 orang, komunis ada 12,000 orang saja satu Semenanjung. Bahagi dengan 9 buah negeri ada berapa? Di Kelantan ada 100. Dibesarkan di Kelantan ini komunis sudah mengganas di Gua Musang 100 orang saja. Bukan banyak, bukan besar pun. Dan itulah punca yang menyebabkan komunis ini, PKM ini tidak berani mengisytiharkan perang terhadap British. Mereka ini pernah dijemput oleh golongan kiri, oleh Ibrahim Haji Yaakob masa British belum datang lagi ke tanah Melayu lepas Jepun. Golongan kiri jemput komunis, mari kita lawan British. Komunis tak mahu. Komunis menyebut mahu, mereka tidak mahu menggunakan kekerasan. Dan di dalam buku yang terbaru oleh Chimping dia tulis, dia kata sebenarnya kita ni nak masuk pilihan raya, bukan nak pergi berperang. Dia mengaku sendiri. Dan di Chimping sebenarnya antara kepimpinan komunis yang sangat rapat dengan British. Baik, ramai orang Melayu terlibat dalam komunis. Orang Melayu ni sebenarnya adalah kelompok yang paling tegar anti-komunis. Yang terlibat tu sebenarnya kelompok-kelompok yang tak boleh pun berideologi komunis, tak boleh menerima pun. Dan bila Parti Komunis itu ditubuhkan tahun 1920-an, anda tengok sekeliling, selain pada Semenanjung, mana tempat lagi ada ramai Melayu yang terlibat komunis? Di Indonesia. Di Indonesia ni sampai setengahnya ulama dan golongan ustaz-ustaz pun masuk menyertai perjuangan komunis. Perjuangan komunis yang macam mana sebenarnya mereka perjuangkan? Sampai tiba perdebatan sosialisme Islam, komunisme Islam apa semua di sana. Yang mereka perjuangkan bukan ideologi dalam bentuk yang dibawa oleh Karl Marx atau Lenin atau Stalin tu. Tapi dalam bentuk komunis lawan British, lawan Belanda, itu maksud dia, perjuangan. Dalam bentuk untuk membebaskan kemerdekaan. Tapi di situ saya tidak mahu sentuh lah tentang isu tersebut. Cuma saya nak kata di sana, komunisnya adalah komunis yang bersifat Melayu. Di sini komunisnya adalah perjuangan yang bersifat negara Cina, kecinaan. Orang Melayu, orang India tidak langsung ada ruang untuk masuk. Dia nak masuk macam mana? Perjuangan dia tentang negara Cina lawan Jepun. Perjuangan tentang mengangkat isu-isu yang melibatkan orang Cina di negara Cina. Jadi orang Melayu tidak terlibat. Dan ini yang menyebabkan orang Melayu itu hampir tidak ada dalam komunis sehinggalah berlakunya peristiwa darurat tahun 48 barulah ada sebahagian masuk. Itu pun jumlah dia 300 orang saja. Daripada golongan kiri yang ada hampir 100,000 orang itu 300 orang saja. Jadi bagi saya agak tak kena lah. Kalau yang lebih daripada 300 orang ni yang berpuluh-puluh ribu tu masuk UMNO. Tiba-tiba orang seperti Haji Mat Sabu dia kata PKM juang merdeka kerana ada golongan kiri dalam tu yang 300 orang. Dia tak sebut UMNO pun berjuang merdeka dalam tu kerana ada kiri hampir 100,000 orang dalam tu. Dia tak sebut. Satu perkara yang sangat bersifat falasi ni. Keterlaluan sangat tak betul. Kenapa? Kerana dia besar ke satu pihak, kerana adanya kelompok kiri, kelompok yang besar kiri yang terlibat dalam parti, dia tak besarkan. Kenapa? Kerana dia tidak suka dengan yang ini. Sepatutnya dia kata kalau betul komunis ni berjuang merdeka kerana golongan kiri, UMNO pun berjuang merdeka, bahkan lebih kuat lagi. Kerana golongan kiri dalam tu. Dan kena ingat bahawa dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan dahulu, golongan yang paling berperanan penting menjadi pelopor dan penggerak sampai ke akhirnya adalah golongan agama. Mana pergi peranan golongan agama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan ini selain mereka dianggap sebagai perjuangan bersifat komunis? Tak dimasukkan. Elemen ini telah ditinggalkan, sengaja ditinggalkan kerana tujuan-tujuan politik, dan golongan agama pun dianggap sebagai golongan yang tidak begitu penting, dianggap sebagai tidak mendapat sokongan dan sebagainya. Dituduh macam-macam. Sedangkan bila dikaji sebenarnya mereka inilah yang menggerakkan kelompok kiri dengan kelompok kanan ni. Mereka inilah mula-mula sekali menggerakkan kesedaran orang Melayu sejak tahun 1900 lagi. Dan mereka inilah kelompok yang betul-betul memperjuangkan kemerdekaan daripada British ni, tahun 1948, bila mereka dapati British tidak ada lagi kekuatan untuk menghadapi tuntutan golongan nasionalis. Mereka muncul dalam bentuk perjuangan Hizbul Muslimin, yang bergerak dengan Burhanuddin dan sebagainya. 3 bulan selepas mereka isytiharkan bahawa mereka menubuhkan parti dan bercita-cita untuk menubuhkan sebuah negara Islam yang merdeka,
3 bulan itu British terus menangkap semua kelompok itu secara besar-besaran. Beribu-ribu orang ditangkap ni. Yang bukan komunis. Dan mereka ni anti komunis. Kenapa ditangkap di bawah akta darurat? Dan tidak dibicarakan. Inilah elemen yang tidak disebut dalam buku-buku teks sejarah ni. Dia ada diceritakan dalam kajian sejarah. Tapi dia tidak sebut langsung. Dan aliran sejarah yang ada ni, dia angkat kelompok kiri dan kelompok kanan saja. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan, kelompok agama ini diketepikan, dipinggirkan sampai ke hari ini. Nah, itulah yang saya nak tekankan. Okey, saya nak panjang ni, cuma saya nak jawab ini yang terakhir lah, sebagai terakhir nak tutup. Mungkin ada soal jawab kerana masa yang diberikan sudah mencukupi. Soalannya adalah, adakah komunis itu berjuang untuk kemerdekaan? Saya nak jelaskan bahawa sebenarnya British, komunis ini, PKM ini tidak pernah angkat senjata lawan British. Dia tidak pernah menuntut kemerdekaan. Tidak ada bukti bahawa dia pernah lawan British. Dia bersubhat dengan British, memang banyak buktinya. Kenapa? Kerana selalu dituduh bahawa UMNO ni bersubhat British, PKM saja lawan. Sebenarnya sejarah yang bila dibaca, PKM inilah yang paling banyak bersubhat dengan pihak British. Bahkan PKM tu senjatanya diberikan oleh British. Dan PKM tidak pernah menentang British, tidak pernah melawan British, tak ada bukti. Tidak ada satu bukti, dan ini disahkan oleh sumber-sumber perisikan British. Dokumen tentang komunis ini pada akhir-akhir ini sudah banyak keluar dan saya banyak mengambilnya. Bila saya baca, saya faham bahawa rupanya British kata kita ni tak ada bukti, macam mana kita nak isytihar darurat kerana komunis ini. Mereka berbincang dan membuat mesyuarat dan bertekar sesama mereka. Nak isytihar darurat kata nak isytihar darurat. Bila mereka mula bertekar nak isytihar darurat ni, semasa zaman Jepun lagi mereka dah isytihar, mereka dah bincang tentang darurat ni. Ia adalah satu rancangan jangka panjang yang telah dilaksanakan oleh British untuk mengekang gerakan nasionalis daripada awal lagi. Tetapi dia darurat ini diisytiharkan pada tahun 1948. Bukan 45. 45 tu rusuhan kaum sangat teruk, tak diisytiharkan. Tahun 48, masa 45 tu komunis berkuasa 14 hari. Patut masa itulah diisytihar darurat, tapi diisytihar tahun 48. Kenapa 48? Adakah berlaku kekacauan, mogok dan sebagainya? Tak ada dah. Masa tu adalah masa yang sangat aman. Tahun 48. Orang semua dah pulih dah. Upah dah naik dan sebagainya. Gejala-gejala mogok telah diatasi dengan mengadakan undang-undang dan sebagainya. Zaman yang aman. Tiba-tiba berlaku 3 orang majikan Eropah dibunuh. Terus British mengisytiharkan darurat dengan alasan pembunuhan tersebut dilakukan oleh komunis, walaupun komunis kata dia tidak buat. Dan dia persoalkan, Cipe persoalkan, kalau kita nak lawan British, kenapa kita nak bunuh 3 orang majikan Eropah? Patutnya kita pergi serang bala oleh British, seperti yang berlaku pada peristiwa Bukit Kepul tersebut. Dan masa darurat diisytiharkan, Cimping ada tengah bandar tu, tak silap saya ada dalam bas kot. Dia baru dengar dalam radio, diisytihar darurat. Maka dalam buku teks kata komunis mengangkat senjata lawan British itu, ambil daripada mana fakta tersebut. Ini penting kerana apa? Kerana saya nak menunjukkan bahawa dakwaan bahawa komunis lawan British itu adalah satu mitos. Komunis itu sebenarnya persubhat British. Kalau nak tengok secara lebih luas, tengok hubungan British dengan negara China. British mengiktiraf komunisme di negara China. Masalah British bukan dengan negara China, bukan dengan komunis China, tetapi dengan Soviet. Dengan Soviet Union, perang dingin pada masa itu. Dan dia dijadikan sebagai alat untuk memaksa PBB Amerika supaya mengekalkan British di tanah Melayu dengan alasan berlakunya perang dingin. Siapa yang dia gunakan sebagai alasan tersebut? PKM lah. Dia didakwa bahawa PKM ini bersubhat dengan Soviet untuk menubuhkan negara komunis. Soviet di sini, bukan negara China. Dengan alasan tersebut, maka PKM ini telah menjadi alat untuk melanjutkan penjajahan British di sini sampai tahun 57. Jadi saya ingat itu sajalah. Banyak lagi yang saya nak terangkan, tetapi tidak mampu saya terangkan kerana masa tidak mengizinkan. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. InsyaAllah. Jazakallah khair kepada Dr. Azmi atas pencerahan ataupun wacana berkenaan dengan komunisme di tanah Melayu. InsyaAllah. Mungkin
kita buka sesi soal jawab, insyaAllah. Jika ada persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Syed Ahmad Fatih. Ya. Saya ada dua soalan nak tanya kepada Dr. Azmi. Tadi Dr. Azmi ada sebut pasal sejarah rakyat kan. Ya. Saya sebenarnya minat sejarah yang berbentuk revisionis. Contohnya tapi kebanyakan sejarah yang saya baca adalah sejarah luar negara lah. Contohnya kalau di Amerika Syarikat yang tulis revisionis ni yang popular seperti Howard Zinn. Ya. The Papers. Kalau mungkin dalam sejarah Zionis tu Dr. Ilan Pape. Ya. Tapi di Malaysia ni saya beranggapan lah, ni anggapan saya lah, bahawa sejarah rakyat yang ditulis Syed Hussein Ali tu, bagi saya ada buku dia tapi belum baca lagi. Saya rasa itu macam mungkin revisionis untuk Malaysia ni lah. Dan mungkin Dr. Azmi kata tadi, Dr. Azmi ada mengkritik buku tu. Jadi kalau contohnya saya nak baca buku tu dan saya nak juga baca kritikan Dr. Azmi kepada buku Syed Hussein Ali tu, kat mana saya boleh baca kritikan tu? Itu soalan. Itu soalan yang pertama. Ya, pertama. Okey. Boleh saya jawab dulu ya? Boleh. Okey. Buku tu boleh diberi di Gerak Budaya dalam online, secara online pun boleh beli Dia ada dijual, banyak dijual. Jawapan saya ada dalam internet tulis saja sejarah rakyat Azmi Arifin dia akan keluar. Jawapan yang jelas. Jawapan saya itu saya kirim sendiri pada Syed Hussein Ali untuk dia jawab. Buku yang ditulis oleh Syed Hussein Ali itu sebenarnya dia kata buku tu buku baru, tafsiran baru, revisionis, mengubah tafsiran yang sudah ada. Bila saya baca sebenarnya sama saja dengan buku teks sekolah, dia cerita benda yang sama. Nak menceritakan sejarah yang tak wujud ini sebagai sejarah rakyat, nak create satu benda yang tak wujud bukanlah senang. Dia tidak akan ada bukti. Sebab itu Syed Hussein, dia tak bubuh rujukan, dia cerita saja. Dia tahu ada masalah. Nak membuktikan misalnya, saya selalu cabar orang. Saya suka mencabar orang ni. Kerana saya tahu dia tidak akan disahut. Boleh tak kita tulis satu buku menceritakan komunis sebagai pejuang mereka? Tak boleh. Dia tak akan mampu. Dia tidak akan mampu dan tidak akan berjaya dihasilkan. Sebab tu orang tak tulis sampai sekarang ni. Dia boleh tulis gitu-gitu saja. Tapi untuk soalan-soalan itulah boleh baca, boleh dapatkan dalam secara online. Jawapan saya ada dalam internet dalam kajian Malaysia, review artikel sejarah rakyat, tulis Azmi Arifin sejarah rakyat, dia akan keluar di situ. Okey. Soalan kedua? Baik, terima kasih. Soalan kedua, Doktor ada sebut tadi pasal berkenaan dengan komunis Melayu kan. Contohnya kalau dan kaitan dia sedikit dengan komunis di Indonesia. Kalau kita tengok di komunis Indonesia ni dia ada macam figura komunis yang terkenal lah, macam Tan Melaka kan. Kalau di Malaya ni ada ke figura komunis yang macam tu lah, maksudnya yang penggerak kepada komunis di Malaya ni? Tan Melaka tu lah. Kena tengok hubungan di antara tanah Melayu dengan Indonesia tu. Sebenarnya dia satu rumpun. Perjuangan di Indonesia itu adalah perjuangan di sini. Perjuangan di sini pun perjuangan di Indonesia. Ibrahim Haji Yaakob dia mati sebagai pejuang di Indonesia. Pemisahan itu dibuat oleh kuasa-kuasa British, Belanda dan sebagainya. Tapi dia tidak memecahkan, dia tidak memisahkan kesatuan wujud. Kelompok-kelompok yang berjuang di sini kebanyakan Indonesia. Ahmad Mustaman asal Indonesia. Khadijah Siddiq, dia mungkin orang sini tapi dia belajar di Indonesia. Samsul Fakih, Indonesia. Tapi menarik ya, nak jelas ini. Okey, tak apa, saya jawab dulu. Komunis ini kena kaji balik betul-betul. Komunis yang macam mana? Dia ada level-level komunis, ada jenis-jenis komunis. Ada komunis yang bergerak pada Cina, ada komunis yang tanah Melayu, ada komunis Melayu yang bersifat perjuangan, ada komunis yang tak percaya Tuhan pada. Kena kaji satu demi satu secara detail. Sebab tu saya takut bila disebut bahawa Mak Indra ni pejuang kemerdekaan, nama dia ni baru muncul saja. Sebelum tu dia tidak terlibat dalam gerakan nasionalis pun. Dia seorang nasionalis, tahun 30-an sebelum zaman Jepun, dia dah ada dah nama di situ. Burhanuddin ada, Ahmad Mustaman, Samsiah ada, Abdullah Sidi dah ada, Rashid Maidin dah ada dah. Pengurusi komunis itu dah ada dah tahun 30-an. Mak Indra ni mana sebelum 30-an? Tiba-tiba dia muncul apa semua. Mengepalai perjuangan penentangan komunis menyerang Bukit Kepun dan sebagainya.
Jadi ada level-level dia. Cuma saya nak cakap dalam konteks komunisme Tanah Melayu ni, dia umumnya bersifat komunisme dalam bentuk perjuangan. Dia bukan ideologi, bukan kuat ideologi dia seperti komunisme Cina dan sebagainya. Ideologi dia kuat, kiblat dia ada. Tanah Melayu ni lawan, cita-cita dia lawan British. Baca tulisan dia, baca akhbar dia, sikap dia, pelibatan dia dengan siapa? Tengok, masa kelompok di Gunung Semanggur mengadakan seminar perjumpaan untuk tentang perjuangan kemerdekaan, nak tubuh negara Islam dan sebagainya, nak menyatukan dan sebagainya. Yang dihantar komunis Melayu, bukan komunis Cina. Komunis Cina tak pergi. Dan ada masalah. Kalau anda ada ruang baca tentang semua komunis ini, sangat mengejutkan. Bagi saya sangat mengejutkan. Sikap mereka yang sangat keterlaluan. Nak sebut the Chinese line ni, sikap mereka sangat keterlaluan, sangat-sangat. Saya cerita tadi, bila Singapura masuk Malaysia ni, mereka seronok dah, dia isytiharkan bahawa komunis akan memetah tanah Melayu bila-bila masa dah. Singapura masuk. Kenapa macam tu? Kerana mereka fikir orang Cina sudah bertambah. Macam tu sekali sikap mereka. Dan kalau baca sejarah komunis, ini banyak di sumber komunis yang tulis ni. Diterjemahkan oleh pihak British. Mereka ceritalah macam mana mereka kalah, kenapa mereka tak dapat sokong Melayu. Banyak sumber-sumber ni. Dan sikap mereka tentang orang Melayu dan tanah Melayu ni sangat buruk. Yang menyertai komunis. Ada polis-polis Melayu, mereka pergi lari hutan, masuk menyertai regimen ke-10, masuk komunis. Mereka tidak diraihkan oleh kelompok-kelompok Cina, mereka tidak percaya pada polis-polis Melayu ni. Senjata mereka dirampas, mereka dipaksa secara menjadi buruh paksa tanaman sayur-sayuran untuk komunis. Itu yang layanan mereka terhadap kelompok-kelompok ni. Dan ada konflik, bukan tak ada konflik di antara regimen ke-10 ni dengan regimen yang lain. Samsyah Fakih dia cerita dalam memoir dia banyak tentang masalah ketidakpercayaan tentang kelompok yang dia kata tidak kena ni. Kelompok-kelompok yang dia rasa sanksi dan sebagainya. Ada elemen-elemen di situ. Kalau kita kaji, kita tahulah masalah dalam komen ini. Cimping sendiri pun ada masalah, kata pada anda. Kita nampak Cimping ni dalam komen yang paling jahat. Dia bukan yang paling jahat, dia paling moderate sekali. Dia paling moderate. Dia inilah yang mengubah perjuangan komunis jadi Malayanya. Kalau tidak di negara Cina. Dialah yang rapat dengan orang Temeluh. Orang di Lubuk Kawah, Temeluh ni, dialah yang bergerak di sana sini di Temeluh tu. Mendorong orang Melayu lawan British dan sebagainya apa. Dialah lepas darurat tersebut. Moderate ni dia ni. Yang tidak moderate ni, kalau baca sejarah dia lagi hebat. Betul-betul bersifat nasionalis, saya kata. Komunis ni dikritik kerana bersifat nasionalis di sini. Di Indonesia, komunis dia Indonesia. Dia tak ada komunis puak tu, puak ni sebagainya. Di Vietnam dia ada kaum Cina, ada kaum Vietnam sebagai ada Thai, ada dan sebagainya. Komunis dia sebut komunis Vietnam. Perjuangan dia untuk Vietnam. Di tanah Melayu, perjuangan komunis untuk negara Cina, untuk orang Cina dan untuk kepentingan Cina, diaspora Cina, untuk menubuhkan sebuah negara komunis cabang sebagai Parti Komunis Cina. Dan ini dikritik oleh Ho Chi Minh. Dia kata, kenapa komunis ni lain macam daripada komunis yang lain? Komunis lain tak ada elemen kaum, yang ni berjuang kaum. Dan dia kata, elemen macam ni sebenarnya tidak direstui oleh komunis, ia bersifat nasionalis. Itu yang dikritik. Maka itu yang menyebabkan PKN tukar nama pada Parti Komunis Malaya tu, bubuh perkataan Malaya, tapi dia tidak menghilangkan perjuangan tersebut. Itulah jawapan saya. Ada perbezaan. Kenapa komunis orang Melayu ni, kenapa dia boleh menerima PKI, dia tak boleh menerima PKM. Inilah sebabnya. Anda tanya siapa ikon komunis Melayu ni? Itulah Tan Melaka itulah. Tan Melaka, Alimin, itulah kepimpinan. Kenapa mereka menerima ini? Kerana sifat Melayu dia. Perjuangan dia, perjuangan merdeka bangsa Indonesia, hapuskan penjajah, apa semua. Cita-cita dia, komunis tak komunis, itu lepas kemudian. Sebab tu Burhanuddin dia boleh bekerjasama. Dia fikir, kita nak lawan komunis dulu kan nak lawan British. Mana satu yang kita harus lawan dulu?
kita kena tumpu lawan BT. Gunakan segala ruang yang ada, kerjalah dengan komunis pun, tunggallah komunis. Orang sebut, sarjana sebut dia besarkan. Anda tengok sejarah bagaimana dia manipulasi. Begitu halus sekali. Dia kata komunis menyerap masuk, menguasai gerakan-gerakan kiri nasionalis. Komunis menguasai. Sebenarnya apa yang saya baca, komunis menumpang. Dia bukan menguasai, dia menumpang. Dia tak boleh buat aktiviti pun, dia tak ada orang, tak ada sokongan. Dia menumpang sana, menumpang sini. Dia menumpang dalam gerakan sekerja. Orang kata tengok, dia komunis menguasai gerakan sekerja. Dia hanya menumpang 2-3 orang saja. Dan bila British buat peraturan tak boleh masuk, dia tak masuk. Dia tak berpengaruh. Dan orang yang terlibat dalam gerakan buruh, dia bukan nak berjuangkan negara komunis. Dia nak angkat gaji naik tinggi dan sebagainya, tapi dikaitkan dengan komunis secara tidak adil. Walaupun mereka tak tahu siapa komunis. Inilah dibesar-besarkan supaya apa? Untuk menunjukkan bahawa komunis itu kuat. Dan British guna alasan tersebutlah. Bahawa pengaruh dia kuat apa semua supaya dia boleh isytiharkan darurat. Tapi sasaran dia, ini adalah tulisan saya ni boleh baca di internet. Darurat, darurat atau perang kolonial. Catat sikit, darurat atau perang kolonial. Kenapa saya guna istilah perang kolonial? Darurat yang disebut oleh British itu bukan darurat sebenarnya. Darurat macam kerajaan isytihar darurat COVID ni. Orang keluar rumah ke tak keluar rumah, darurat ni. Orang akan duduk dalam rumah, suasana akan jadi aman. Itu darurat. Darurat diisytihar banyak kali di Kelantan. 13 Mei untuk suruh orang duduk di rumah jangan keluar, jangan buat rusuhan dan sebagainya. Itu darurat. Yang British buat ni bukan darurat, dia guna istilah darurat. Dia pergi berperang, dia hantar kereta kebal, pesawat, dia pergi bom dan sebagainya. Dia pergi tangkap orang dan sebagainya. Itu darurat. Dan ini dikritik, dianggap sebagai satu usaha British untuk untuk menutup mata orang terhadap apa yang sedang dilakukan di sini. Karena anda ingat masa British isytihar darurat, masa milenium dan sebagainya itu zaman satu dunia sudah perhatikan tanah Melayu ni. Sampai di Afrika keluar akhbar. British buat apa lagi di sini? Kenapa tak tinggalkan tanah Melayu? Macam tu mereka pertikaikan. Jadi British sebenarnya nak tutup ruang-ruang yang boleh menunjukkan bahawa dia sedang menindas kelompok nasionalis. Kenapa dia nak tinggal sangat di tanah Melayu, tak mahu bebaskan? Dibebaskan India, dibebaskan Burma, dibebaskan Sri Lanka, dibebaskan Pakistan. Kenapa di sini tak bebaskan? Disebut bahawa combine semua tanah jajahan yang ada ni, tanah Melayu ni, nilai harta dia sama banyak dengan satu dunia. Dalam bentuk dollar gap, dia banyak hutang dengan mereka, dia nak manipulate, dia nak tindas, dia nak perah kekayaan ni untuk bayar dalam jumlah dolar kepada mereka. Dan banyak disebut berapa dia dah bayar mereka dengan getah biji timah dan sebagainya. Negara yang sangat kaya pada masa itu, tanah Melayu. Sebab itu dia menjadi masa penjajahan tanpa berhenti. Wallahu a'lam. Situ. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan terakhir. Ini sejarah yang di Indonesia. Kenapa yang komunis tu yang dalam tahun 40-an yang mereka tu membunuh kesultanan, semua kesultanan di Sumatera? Ya. Itu sebenarnya sejarah revolusi sosial di Jawa, di Sumatera, ditulis sebenarnya. Malang sekali nak cerita. Dia sebenarnya masalah dengan raja-raja di sana ialah bila datang penjajah mereka bersubhat dengan penjajah. Kalau ada British mereka bersubhat dengan British, kalau datang Belanda mereka bersubhat dengan Belanda. Jadi itu menimbulkan kemarahan kepada masyarakat di Indonesia kerana elemen raja ini dianggap sebagai tidak lagi relevan dengan kehendak revolusi rakyat yang menentang kuasa-kuasa penjajah. Ini salah satu puncanya lah. Selain daripada masalah-masalah lain, dan juga sebenarnya mereka tidak boleh lagi menerima kuasa-kuasa yang seolah-olah memecah belahkan Indonesia ni. Itu yang dan sebenarnya di Indonesia ni ada masalah sebenarnya dalam konteks komunis ni. Kena ini bincang mungkin cara yang berbeza lah. Kerana kalau saya cerita tadi tentang komunis dengan isu-isu UMNO di sini dan sebagainya, dengan dalam versi-versi yang berbeza, yang disebut revisionis. Di Indonesia pun ada masalah sejarah dia juga. Soekarno misalnya yang dituduh komunis itu sebenarnya, kajian yang terbaru mengatakan sebenarnya dia pun bukan komunis pun. Dia dituduh sebagai komunis. Sama juga dengan kes Singapura. Lee Kuan Yew dia tuduh orang-orang di sekeliling dia, lawan dia, semua komunis. Said Zahari jadi disebut komunis. Apa namanya Cina, semua dituduh komunis. Mereka ni bukan komunis. Mereka sosialis tapi bukan komunis. Jadi ada versi-versi sejarah dia.
Tapi sebahagian yang saya faham ialah itulah masalah yang saya katakan Kesultanan Melayu itu dia terlibat dengan kuasa-kuasa penjajah dan dia dianggap sebagai tidak bersifat Indonesia. Dia peringkat awal lagi sudah dibenci, dia tidak berjuang, dia bersekongkol dengan penjajah. Maka bila dia bersekongkol dengan Belanda ni menyebabkan dia dimusuhi. Lain di tempat di Aceh, Aceh lawan Belanda ni habis-habisan, tapi dengan sultan-sultan ni ada masalah sikit lah. Tapi ada banyak kajian lah, ada banyak versi tentang perkara tersebut. Ini boleh baca tulisan Arifin Omar. Arifin Omar ni rakan saya dalam bahagian sejarah, akhirnya dah jadi senator DAP, tapi tulisan dia mengkritik juga orang Cina dan sebagainya, objektif sebagai ahli sejarah. Boleh baca yang tu. Masih? Baik, soalan Dr. Ya. Dekat chat kita ada 2 soalan tapi mungkin kita tak sempat kita tanya satu soalan lagi boleh. So, Saya baca sekejap. okay, boleh. Nah, saya jawablah 2 soalan ni. Banyak soalan dari bawah saya jawab. Ada yang 2 soalan Izzuddin ni. Yang pertama, dalam sejarah kemunculan PAP dan DAP di dalam arena politik Malaysia, apakah ada pengaruh komunis di dalam perubahan dan ideologi mereka seperti dalam kau? Dia sebenarnya mereka ni bukan komunis. Saya ni bersikap objektif. Sebab tu kalau kadang-kadang saya kritik, kadang-kadang saya tidak kritik. Orang letak gambar bintang 3 ke atas kepala Lingkisian, saya tegur. Saya kata kenapa buat macam tu? Dia bukan komunis. Tidak boleh dituduh kecuali ada bukti. Kalau keluarga dia komunis, dia bukan komunis juga. Tapi sikap dia terhadap komunis macam mana? Kita kena memahami tentang sikap orang Cina ni. Elemen-elemen yang berkait dengan komunis, yang berkait dengan kecinaan ni, dia memang tetap akan menyokong kecinaan tu. Komunis ini mewakili sebahagian daripada kecinaan tersebut. Walaupun dia tidak suka komunis, tetapi jika dibandingkan dengan elemen-elemen lain yang dia lagi tidak suka, dia akan angkat. Walaupun dia tidak sokong. Dalam keadaan tertentu dia boleh sokong, dalam keadaan tertentu dia tidak boleh sokong. Komunis pada zaman Jepun, kita kata PKM pada zaman Jepun, MPAJA, dia disokong oleh majoriti orang Cina. Semua orang Cina sokong dia kerana perjuangan dia lawan Jepun. Walaupun dia tidak pernah berperang dengan Jepun, tapi dia dianggap sebagai pejuang, maka orang Cina sokong dia. Tapi sebaik saja Jepun pergi, kemudian British datang balik, orang Cina tinggalkan PKM. Mereka menyokong British. Tapi mereka tidak menentang PKM. Kerana kebanyakan orang Cina yang ada di sini, ini sejarah yang ditinggalkan juga. Kita tak baca, ada buku kita tak baca, oleh Chiah Bongkeng, Red Star over Malaya. Dia cerita sebenarnya kelompok yang ada di sini lebih ramai menyokong Kuomintang, bukan Kuchantang. Kuchantang komunis. Kuomintang ni KMT. Mereka kuat menyokong kelompok tu dan pernah bergabung dengan komunis. Kuomintang ni pernah bergabung dengan komunis, yang menyebabkan orang Cina menyokong komunis, tapi akhirnya sokongan mereka adalah pada KMT ni. Dan pihak yang paling banyak melakukan keganasan selepas zaman Jepun bukan komunis pun, KMT lah. KMT yang banyak melakukan keganasan, tetapi keganasan dia tu telah dilabelkan sebagai keganasan komunis. Maka itulah dalam tulisan Chiah Bongkeng ni sarjana Cina, tapi dia bercakap terus terang. Dia bersikap adil, boleh dibaca tulisan dia, boleh diharapkan. Dan dia ceritalah masalah bahawa yang melakukan keganasan ni Kuomintang, tapi yang dituduh komunis. Kuomintang tu mana dalam sejarah? Tak diceritakan. Kuomintang ni lah kelompok-kelompok yang ada dalam sejarah kita yang terpencil ni, yang menguasai ekonomi dan sebagainya. Mereka ni lah yang disokong oleh British dan sebagainya. Mereka ni kuat, disokong oleh British. Okey. Dan apa kaitan dengan PAP? PAP ni Lee Kuan Yew bukan komunis. Yang menentang dia pun bukan komunis. Tak ada pun komunis di Singapura ni sebenarnya. Yang ada kelompok sosialis. Lee Kuan Yew tu sosialis lah tu. Yang menentang dia sosialis. Kawan-kawan dia juga dalam PAP keluar lawan dia. Dan dia bakal jatuh dalam pilihan raya. Jadi macamlah masa British Istiadat guna tuduhan komunis, atau Tunku guna tuduhan komunis dalam peristiwa 13 Mei, ataupun Sukarno dituduh komunis dalam untuk menjatuhkan dia oleh Soeharto.
Begitu juga Lee Kuan Yew pun, dia pun guna istilah komunis untuk mengekang dan menghapuskan tentangan pihak yang berlawanan bukan ideologi pun, yang cuba untuk mencabar dia dari segi politik. Dan istilah komunis ini memang banyak dalam sejarah. Digunakan hanya sebagai alat, satu istilah untuk menuduh orang lain supaya boleh diambil tindakan kekerasan terhadap mereka. Termasuklah terhadap golongan agama dan juga golongan kiri. Dituduh sebagai komunis. Putera MCJA tak kait pun dengan komunis. Dituduh komunis. Golongan agama Hizbul Muslimin tak ada kait pun. Dianggap sebagai komunis. Dianggap sebagai penyokong komunis. Dan sebagainya. Istilah komunis pada masa itu sama dengan istilah kita guna teroris pada ini. Kait juga dengan soalan yang kedua ni. Muncul idea berkenaan budaya feodal Melayu oleh penulis dan baca sejarah rakyat yang ingin mengubah tafsiran sejarah awal. Apakah tepat awal mereka tentang sikap feodal masyarakat Melayu sepanjang sejarah jika hendak dibandingkan dengan feudalisme ni sebenarnya ditulis untuk menghina orang Melayu. Istilah feudalisme ni. Saya tesis PhD saya kaji tentang benda ni. Pengetahuan saya tentang sejarah Eropah memang cukup kuat kerana saya memang dulu bidang asal saya Eropah. Kaji sejarah Perancis. Belajar bahasa Perancis. Istilah feudalisme ni daripada kata Perancis. Feudalite. Istilah ini sebenarnya tak wujud di sini, tak ada pun sistem di sini. Tak ada amalan pun, dia dihasilkan oleh British untuk menghina masyarakat di sini. Sama lah dia sebut Asiatik, despotik, gajah kuku besi, pemalas, lazy native dia sebut. Salah satunya adalah feudal. Dia bukan ilmiah pun. Tetapi dia popular digunakan oleh kelompok kiri ni untuk menghina raja, untuk menghina maksudlah UMNO tu, untuk menghina orang Melayu dan sebagainya. Dia gunakan kata feudal ni. Sampai hari ini. Tanpa ada kajian, tak ada buku pun. Satu pun tak ada buku di Malaysia ni kaji tentang feudalisme. Tak ada. Orang yang memperkenalkan dia adalah Syed Hussein Alatas. Syed Hussein Alatas guna feudal ni untuk kritik UMNO. Untuk mencemuh. Feudal ni benda yang negatif digunakan. Sebenarnya di Eropah, feudal ni benda baik. Feudal inilah yang menyatukan Eropah. Feudal inilah menyelamatkan Eropah daripada kehancuran perang. Di sini feudal jadi jahat. Kerana apa? Kerana kita memang macam itulah. Dari segi ilmunya, kita suka ambil daripada orang. Gunakan secara sembrono dan kemudian masyarakat jadi keliru. Sedar atau tidak sedar, istilah ini dibawa oleh British untuk mengaitkan orang Melayu dengan sifat-sifat kejahatan. British sebut ni untuk hina saja, dia bukan kaji pun British ni. Dia guna untuk merendahkan masyarakat yang dia jajah supaya dia rasa dia tidak bersalah untuk menjajah masyarakat tersebut. Kita pun guna istilah feudal tu untuk mana-mana. Kajak Melaka, kajak apa? Feudal. Kita belajar buku teks itu disebut. Perkataan feudal yang sangat negatif, sangat buruk maksudnya. Itu saja saya nak jelaskan tentang perkataan feudal ni. Banyak kajian tentang saya ni tentang feudal ni memang berbelah-belah kajian. Memang PhD saya feudal. Banyak menulis. Ada lagi tulis tentang feudal ni, ada lagi buku-buku yang akan keluar tentang feudal. Tak pernah lagi dicabar ataupun dikritik oleh mana-mana pihak bahawa tulisan saya itu tidak betul. Tak ada lagi. Sarjana tak ada lagi cabar tulisan saya tak betul. Kerana memang saya tahu apa yang saya kaji itu sangat kuat. Masih itu saja kot. Terima kasih ya Dr. Azmi kerana hadir bersama kami malam ni. InsyaAllah kami akan jemput lagi insyaAllah satu hari. Lebih kurang Alhamdulillah. tak habis slide tadi betul. Alhamdulillah. Okey. Allah, terima kasih atas soalan tadi. Terima kasih. Moga dengan soalan tadi menambahkan lagi kita punya pengetahuan insyaAllah. Baik. Sekali sekali kami daripada Halian Siswa Kedah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Azmi bin Arifin dan sudi bersama kami untuk melapangkan masa untuk memberi wacana ilmu kepada kami malam ini insyaAllah. Yang benar itu datang daripada Allah, yang kurang itu daripada kesiapan daripada kami sendiri. Mohon maaf kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu akan datang dengan link yang sama insyaAllah. Jadi mari kita tutup dengan doa Rabitah, tasbih kafarah dan surat Ikhlas. Doa Rabitah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasratik syari'atik fawasiqillahumma rabitataha wa adim buddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa ashrah suduraha bifadhil iman bik wa jamili tawakkuli alayka wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafar dan surat Nas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.